Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada petang ini kita dapat menyambung sesi kita pada sebelah petang, lanjutan pada membahaskan buku Thaqafah Da'iyah, ilmu-ilmu para pendakwah. Dan kita baru sahaja menghabiskan dua daripada cabang satu ilmu pertama daripada 6 ilmu. Tetapi tak mengapalah, walaupun ada rasa cemas jugalah, macam alamak banyak lagi ni kan ya. Tapi bahagian pertama dan kedua ni adalah bahagian yang sangat core. Dan personally untuk saya juga, saya tak sabar-sabar nak melepasi dua yang pertama tadilah. Sebab dia adalah bahagian yang susah. Malah untuk saya sebagai orang yang pernah belajar, tapi secara peribadinya sudah lama saya meninggalkan perbahasan-perbahasan yang berbentuk perincian kecil di bawah tajuk-tajuk berkaitan dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana zaman kita ni tak ada perang Badar, tak ada perang Tabuk, perang Khandaq. Perang Tabuk mungkin ada lah kejap lagi, petang-petang ngantuk ni kan ya, banyak cabaran dia. Perang-perang ni tak ada. Maka kita ni Allah Ta'ala takdirkan hidup di zaman yang setakat ni lah. Tidak ada jihad peperangan, tidak ada tanggungan-tanggungan yang push us to the limit sehingga kita rasa penat beragama. Bukan penat beragama, penat kerana nak beragama. Dan itu menyebabkan mungkin kualiti kita tak mencapai tahap yang terbaik. Jadi saya harap selepas lebih kurang 2 topik kita dah bincang sebelah pagi tadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh evaluate balik sepanjang daripada kita belajar zaman pra-sekolah, bagi yang ada tadika-tadika ke, di zaman mana sekalipun lah, sampailah habis persekolahan secara basic, secara rasminya, form 5 ya, ataupun sambung belajar lagi ke, setakat manakah pengetahuan agama Islam yang kita belajar tu telah membekalkan keperluan-keperluan kita dalam topik-topik yang saya kemukakan sebentar tadi, supaya kita betul-betul dapat melihat bahawa kita tidak sepatutnya berasa selesa dengan dah khatam ngaji, maknanya okey dah tu. Sedangkan itulah benda-benda yang sedang dicabar. Dan apabila datangnya isu-isu macam anti hadis ya, yang hangat dalam sebulan 2 yang lepas, anti hadis itu datang dalam bentuk yang merupakan cabaran ilmu yang hanya boleh dijawab dengan ilmu. Dan benda-benda yang dikemukakan bukan benda yang sebarangan. Anti hadis bukan Kasim Ahmad. Kasim Ahmad hanya seorang daripada figure yang dikaitkan dengan aliran anti hadis, walaupun mereka tak suka dengan istilah anti hadis. Tapi selepas beberapa siri perbincangan, saya rasa saya nak stick dengan statement anti hadis. Sebab itulah realiti yang sebenarnya yang terjadi. Jadi bila isu-isu anti hadis ni keluar, tak ada orang nak jawab kan, tak ada orang nak jawab, dan masyarakat berada dalam keadaan yang keliru. Dan saya terfikirlah, kenapa tak ada orang nak jawab? You see, UKM ada Fakulti Pengajian Islam, Jabatan Quran Sunnah, ada pakar-pakar ni, profesor-profesor, pensyarah-pensyarah yang pengkhususannya mereka punya core business mereka Quran dan Sunnah ni. Kenapa mereka tak respon? Nusti Melaya ada, USIM ada. Kenapa dibiarkan golongan Quranis, so-called Quranis ni menyebar banyak ya, di sana sini. YouTube ada beratus-ratus wacana diskusi oleh golongan anti hadis ini. Dan kerana tak sabar geram tengok keadaan macam ni, kita memberanikan diri jawab lah. Walaupun saya sedar ia bukan bidang saya, walaupun saya syariah, tapi ada orang lain yang lebih baik sepatutnya boleh jawab. So saya jawab dulu. Dan bila saya jawab dulu, saya mengambil risiko untuk jawapan-jawapan saya tu ada kesalahan kat dalam dia. Tak apalah, biarlah orang betulkan. Saya suarakan 2-3 perkara, lontarkan, dan alhamdulillah bila saya jawab, jawapan saya disambut oleh orang yang paling perlu diberikan perhatian. Bukan Kasim Ahmad, sebab Kasim Ahmad sudah 80 tahun. Eranya sudah berlalu.
Tetapi kita ada tokoh-tokoh muda seperti Farouk A. Peru, seorang pensyarah di King's College London, ya, very well educated, yang merupakan tokoh penting dalam aliran Quranis di Malaysia. Dia respon kepada artikel saya, dan bila dia respon pada artikel saya, dia menjelaskan poin-poin yang saya salah. Saya terima sebab saya bukan pensyarah, saya tidak ada professorship yang saya nak pertahankan. Kalau pendapat saya salah pun Ustaz Zizah salah, so what? Dia memang selalu salah pun kan, ya. So I have nothing to lose. Yang penting kena suarakan dulu. Dan kemudian bila dia jawab, saya jawab sedikit dan saya ajukan kepada kawan yang specialize dalam topik ini, sahabat saya Ustaz Muhammad Rozaimi Ramli yang sedang buat PhD hadis di Jordan, untuk respon. So yang detail-detail tu saya bagi pada dia untuk respon. Saya cuma topak-topak bahagian-bahagian yang biasanya orang-orang dalam disiplin pengajian Islam mungkin kurang sentuh sikit, bab-bab macam tu. Antara yang saya tekankan dalam perbahasan oleh golongan anti hadis ini ialah falasi logik mereka. Ya, falasi logik mereka. Antara falasi logik mereka yang banyak mereka ulang, dan saya jumpa benda tu dalam kajian sejarah masa belajar di jabatan saya di UKM. Kita jumpa contohnya Goziher, ya, dia telah menggunakan satu hadis, satu contoh yang dibawa oleh para ulama menjelaskan tentang ada ulama reka hadis palsu tentang fadilat surah dalam Quran seperti Nuh bin Abi Maryam dan sebagainya. Maka contoh hadis palsu yang dibawa oleh para ulama untuk menunjukkan bagaimana ada orang sanggup memalsukan hadis telah digunakan oleh Goziher sebagai dalil untuk menunjukkan hadis-hadis ini adalah kepalsuan yang direka oleh ulama. So, Bapak nampak tak dia punya tak betulnya. Soalnya macam ni lah, ya, saya bawa setandan pisang. Saya cakap pada Goziher, inilah pisang. Tapi pisang ada dua jenis pisang. Pisang elok, pisang busuk. Contoh pisang busuk yang ni. Saya tunjuk ni contoh. Maka Goziher membuat kesimpulan pisang ialah buah yang busuk. Apa masalah dia punya kepala dia kan? Kesimpulan yang salah. Dan Goziher adalah seorang tokoh besar dalam sejarah dan juga dalam sosiologi dan juga idea-idea awal anti hadis. So apa yang terjadinya ialah mereka membuat hasty generalization golongan Quranis ini, ya. Contohnya mereka jumpa 2, 3, 4, maka mereka kata semua hadis tak betul. Mana boleh A bagus untuk B, bagus untuk C, A bagus untuk A bagus untuk B, A bagus untuk C, A bagus untuk D. Terus buat kesimpulan A juga bagus untuk F, G, H, I, J, K, L, M, N. Maknanya secara didaktif dan induktifnya sedikit sahaja contoh yang mereka baca dan mereka terus buat kesimpulan yang salah. Tapi poinnya ialah kenapa ramai tak jawab sedangkan di Malaysia ada ramai pakar hadis? Saya rasalah, mungkin saya salah, saya rasa salah satu sebabnya ialah kerana isu anti hadis bukan isu hadis saja. Isu anti hadis adalah isu sejarah, isu falsafah, isu bahasa, isu pelbagai cabang disiplin. Dengan hanya tahu hadis tetapi tidak mengambil kira aspek-aspek yang lain, mungkin rasa berat nak respon. Sebab argumen yang macam ni, ini bukan dalam ilmu hadis, ini dalam bahagian yang lain. Maka kejadian yang macam itu menjelaskan kepada kita betapa umat Islam tengah struggle sekarang ni. Kita adalah mangsa, biasalah menyalahkan orang kan, kita adalah mangsa dikotomi ilmu-ilmu tu. Saya belajar sejarah, dah saya declare saya lemah Quran dan Sunnah. Padahal dulu itulah yang saya belajar masa kat Jordan kan. Tapi lemahnya kita sekarang ni macam itulah. Jadi sebab itulah Syekh Suqadawi bagi peringatan 1976, 1978 bahawa umat Islam, you bahagian engineering ke, you bahagian sains ke, you bahagian syariah ke apa ke, these are the 6 knowledge yang you mesti ada, at least basic dia, supaya boleh bercakap tentang agama kita kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri dengan baik. Ya. So maknanya sebab itulah benda-benda macam ni tuan-tuan puan-puan bolehlah cubalah bagi cadangan. Sebab saya sembang juga dengan kawan-kawan tadi, saya kata macam mana cara lepas seminar ni berakhir supaya konten buku ni boleh
boleh dimajukan lagi. Sebab saya sebut awal-awal tadi kan, tak tahu nak buat marketing macam mana. Ya, ilmu-ilmu pendakwah. Macam tak best dia kan ya. Kalau macam surah Kahfi, semua orang surah Kahfi, surah Al-Kahfi. Jadi senang sikit. Kita tak payah banyak sangat nak emphasize surah Kahfi tu apa, orang dah tahu dah. Cuma kita kena penting faham surah Kahfi tu apa isi dia. Tapi topik ini ialah topik yang tak tahu tuan perempuan kena share lah. Kenapa tuan perempuan datang? Suami suruh ke? Saya tak tahu kan ya. Kenapa datang? Apa yang menjadi sebab kenapa nak datang? Mungkin boleh tulis sikit dalam borang feedback supaya kami dapat evaluate dan kami cuba fikirkan. Sebab saya rasa kehadiran 8 saya tak ada masalah 8 tapi saya rasa tak puas lah. Kan? Kalau boleh nak jauh lagi pergi. Sebab ini masalah core yang wujud dalam masyarakat. Tak apalah, masa tak cukup. Kan? Terus pergi kepada isi kandungan. So yang pertama tadi Al-Quran dan yang keduanya ialah ilmu tentang sunnah. Sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Saya sebutkan tadi sunnah dengan hadis ni ada dua perbezaan. Hadis adalah perkataan yang lebih bersifat teknikal, merujuk kepada rakaman nas terhadap perbuatan Nabi, perkataan Nabi SAW, takrir baginda selepas baginda dilantik menjadi seorang rasul. Tetapi bila kita sebut sunnah, dia skop dia, kalau gambar rajah van tu dia besar sikit daripada hadis. Hadis very 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 limited kepada sumber yang dirujuk. Sunnah besar, dia lebih bersifat bagaimanakah practicality dia dalam kehidupan seharian, yang sebahagiannya tidak bersifat perbahasan hukum, tetapi ia ada dalam perbahasan, contohnya macam kitab Syama'il Muhammadiyah, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah SAW senyum, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan kanak-kanak, contohnya benda begitulah. So itu masuk dalam sunnah, walaupun ia bukan diperbahaskan daripada aspek hadis, dan cabang-cabangnya adalah kita dah sentuh tadi. So kita masuk pada bahagian yang ketiga, boleh ya? Kalau ada apa-apa hentikan saya pada anytime. Kita masuk pada bahagian fiqh dan usul fiqh. Cukup panjang, macam-macam dia punya huraian dia, tapi saya cubalah ya untuk ringkaskannya. Yang penting kita get the point, kenapa pendakwah tak boleh lari daripada basic fiqh. Ya, basically fiqh adalah tujuannya untuk memahami hukum hakam yang asas di dalam fiqh ibadat, munakahat dan juga muamalat. So bila kita kata fiqh adalah ilmu yang menjawab satu-satu benda yang kita nak buat, apa hukumnya? Kan, wajib ke, fardu ke? Apa beza fardu dengan wajib? Makruh ke, sunat ke, harus ke? So kita nak tahu status perbuatan tersebut. Ilmu untuk dapat jawapan kepada soalan itu ialah ilmu fiqh. Fiqh datang daripada faqihah yang memberikan maksud al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang terperinci dan mendalam. So bila kita sebut tafaqquh, daripada fiqh lah, tafaqquh maknanya in-depth process of understanding, proses memahami secara mendalam. Tetapi penggunaannya dalam secara umum, ia merujuk kepada ilmu hukum hakam dalam fiqh ibadat, munakahat dan juga muamalat. Kita letak ayat itu dulu. Untuk setiap Muslim kena upgrade diri dia. Walaupun ada ruang untuk kita bertaklid dalam soal fiqh, kita semayang macam mana, macam untuk guru kita ajar, kita pun ikut je lah apa yang dia ajar, kita taklid saja pada itu, masih sah. Tanpa kita memahami argumen asasnya kenapa macam tu kita buat, masih diterima. Tetapi dalam konteks dakwah, pendakwah, kita kena upgrade. Kita kena upgrade pemahaman kita. Sebab itu saya selalu memberikan saranan, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang nak terbang keluar negara, yang akan bertemu dengan peramalan-peramalan fiqh yang berbeza daripada kebiasaan dia. Saya cadangkan kepada mereka biasanya 2 kitab untuk mereka jadikan macam handbook untuk nak tengok-tengok lah. Yang pertamanya adalah fiqh manhaji. Fiqh manhaji, kalau terjemahannya dalam bahasa Malaysia, ada diterbitkan oleh Pustaka Salam kalau tak silap saya lah, Al-Fiqh Al-Manhaji, 4 jilid, lebih kurang begitulah. Kenapa saya cadangkan fiqh manhaji? Sebab fiqh manhaji ialah kitab fiqh mazhab Syafi'i. Tetapi dengan mempelajari fiqh manhaji, kita upgrade sikit ke syafi'iyan kita. Instead of kita baca kunut subuh
kerana mengikut mazhab Syafi'i, melalui fiqh mahaji, kita faham apakah argumen mazhab Syafi'i yang menjadikan membaca kunut pada waktu subuh, sembahyang subuh itu sebagai satu tuntutan yang perlu dilakukan, walaupun tidak wajib lah, sunat muakkadah. So ada argumen dia. So kita menjadi Syafi'i yang berdalil. So upgrade lah sikit. Ataupun kalau ada keterbukaan, serba sedikitnya, seperti mana yang disarankan dalam, itu ada kat depan nanti, silap ya. Kat depan nanti, kitab kedua yang saya cadangkan ialah Fiqh Sunnah, Fiqh As-Sunnah. Ya, kitab Fiqh Sunnah, Syed Sabiq pengarangnya. Fiqh Sunnah ada banyak terjemahan. Terjemahan di Malaysia saya pun tak berapa ingat sangat, tapi terjemahan Indonesia saya lihat ada banyak versi, banyak juga yang bagus-bagus. Terjemahan bahasa Inggeris juga ada. Fiqh As-Sunnah dikarang oleh Syed Sabiq atas permintaan Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna melihat salah satu daripada yang membawa kepada perbalahan masyarakat ialah mereka berbalah tentang masalah fiqh. Maka Hasan Al-Banna request daripada Syed Sabiq supaya menulis satu kitab yang boleh membantu mengharmonikan masyarakat dalam berfiqh. Maka buku itu buku yang fiqhnya tidak terikat kepada satu mazhab, tetapi dia mendatangkan argumen mazhab-mazhab yang utama. Contohnya lah dalam masalah persentuhan lelaki dan perempuan, batal wuduk ataupun tidak, maka Syed Sabiq mendatangkan ada 4 nas yang dirujuk dalam hal ini, dan berdasarkan nas ini Maliki berpendapat begini, Syafi'i kata begini, lebih kurangnya sekali-sekala Syed Sabiq akan tarjih yakni dalam 4 pendapat yang ada itu, saya melihat pendapat yang ketiga ni yang terkuat, yang wajar diambil. Dan dalam banyak keadaan Syed Sabiq membiarkannya sahaja. So ia adalah juga satu buku yang bagus, dan ditulis dengan maksud untuk menghentikan perbalahan. So kalau ada orang kerana kitab Fiqh Sunnah dia berbalah, dia telah terbalik daripada tujuan asal. Buku tu ditulis, kalau nak bergaduh juga jangan sentuh langsung lah Fiqh Sunnah tu, buat kerja lain. Sebab buku tu asalnya ditulis untuk memberhentikan perbalahan. Memang rumit, umat Islam rumit ya. Kerana itulah kena ada Nabi dan Rasul diutuskan untuk untuk membimbing manusia. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat complicated. Dia boleh defeat the purpose dengan mudah. Okey, tu. Berkeupayaan membetulkan yang salah kepada yang betul. Basic fiqh untuk seorang pendakwah ialah at least supaya dia dapat membuat yang betul, dan bila melihat ada yang salah itu boleh dibetulkan. Very subjektif. It depends on kat level mana tuan-tuan dan puan-puan memainkan peranan. So kalau lebih sikit nak peranan nak mainkan, upgrade sikit lagi. Paling penting, setiap satu benda yang kita buat, amalan kita buat, carilah jalan supaya kita ada ilmu kenapa benda tu kita buat. At least kan, saya mencini. Katalah misalnya saya pakai tudung macam ni bentuknya dan bukan macam tu. Kenapa macam ni dan bukan macam tu? Sebolehnya carilah cara supaya bendanya ada ilmu untuk support kenapa itu yang kita buat at our personal level. Nanti kat depan nanti saya urang sikit lagi. Dan yang keempat, ini sangat penting ya. Semuanya sangat penting. Tidak membiarkan diri terbatas hanya kepada targhib dan tarhib dalam saranan beramal. Saya baca sekali dua lah apa yang Syekh Qaradawi maksudkan ni. Saya faham maksud dia ialah untuk penceramah motivasi. Penceramah motivasi. Kita nak suruh orang semayang, kita nak suruh orang tutup aurat, kita nak suruh orang laksanakan ini untuk keluarkan zakat. Jangan, kata Syekh Qaradawi, jangan biarkan diri kita terbatas hanya pada kemahiran menggalakkan orang untuk amal benda tu, tapi you tak tahu tentang hukum dia. Kan, contohnya lah macam bagaimanakah semayang boleh menjadi mekanisme untuk menjadikan kita pekerja yang produktif di tempat kerja. Tu motivator punya kerja lah. Saya dalam industri itu dulu kan. So saya pun mensyarahkanlah peranan solat ni begini ya. Solat ini sifatnya menjadikan kita ini sentiasa conscious dengan Allah Subhanahu Taala. So daripada subuh sampai ke zuhur kita tidak terpisah daripada
daripada Allah. Akhlak kita dalam solat kita bawa di luar solat. Dalam solat tak berani, semayang subuh bangun lambat, pukul 7 baru terjaga, semayang subuh potong 1 rakaat, berani? Tak berani, ya, saja kau subuh 1 rakaat kalau tak salah. Mana ada orang berani buat? Tapi kenapa potong waktu kerja pejabat berani? Dalam solat perangai lain, masa kerja perangai lain. Itu menunjukkan adanya unsur sekularisme dalam mindset kita. Sehingga perangai dalam solat tak sama dengan perangai luar solat. Sedap tak sebutnya? Sedap. Namanya targhib wa tarhib. Tak cukup yang itu. Solat sebenarnya macam mana? Sebenarnya solat ini kaedahnya bagaimana? Kaifiatnya bagaimana? Supaya nanti jangan terreka-reka pula. Jadi supaya semayang kita ni berterusan mendidik kita. Jadi masa semayang, masa kita duduk tahiyat tu, jari kita kena macam ni. Dan macam ni tu maknanya bentuk dia ialah 99. Maknanya dengan memerhatikan jari, padanya ada Asmaul Husna. Maka dengan memerhatikan jari itu, kita akan ingat semua nama-nama Allah. Betul ke macam tu? Maksud dia macam tu lah. Yang akan jadi macam tu sebab kita ada modal untuk targhib dan tarhib, tapi kita meninggalkan aspek fiqh. Nanti keluar topik apa je, mesti nak jawab cara motivasi. Sedangkan itu masalah hukum. Masalah hukum kena jawab cara hukum. Hukumnya perlu diperjelaskan. Tak boleh kona ke lain pula. Jadi itu salah satu sebab menyebabkan saya lemas duduk dalam komuniti motivasi. Kerana bila timbul isu yang genuine, ia masalah fiqh. Kerana pandai, petah, cepat je kona. Masyarakat tak sedar, orang yang dengar tak sedar. As long as jawapan itu, oh, okey. Tapi bukan itu sepatutnya jawapannya. Jawapannya ialah hukum kepada benda tu. So kalau tak tahu hukum, tak tahulah jawabnya. Maka Syekh Qaradawi kata dalam aspek fiqh, pendakwah jangan hanya terbatas kepada aspek targhib wa tarhib, tetapi tidak equip yourself dengan masalah hukum. Katalah contohnya keluar isu anti hadis, walaupun dia tidak begitu fiqh, ya. Nanti katalah kita saya ni sebagai seorang motivator, keluar idea, ya, maknanya Farouk A. Peru, ya, mengatakan bahawa Omar Abu Bakar telah membakar koleksi hadisnya, menunjukkan bahawa hadis ini tidak boleh dijadikan rujukan. Orang pun marah. Oh, marah. Maksud Syekh Qaradawi di sini ialah jangan motivator kata apa? Itulah kita ni, bila orang kritik hadis kita marah. Tapi dalam kehidupan yang sebenar kita selalu meninggalkan hadis. Betul, itu statement yang betul. Tapi sampai bila itu je yang nak dicakap? Anti hadis tu perlu dibalas dengan ilmunya, bukan dengan ayat-ayat targhib wa tarhib. Itu point dia, ya, supaya boleh menjadi peringatan kepada saya lah. Ya, hal ini tadi sangat-sangat kritikal, crucial hal ni. Okey, beberapa peringatan berkenaan dengan fiqh. Pertama, memelihara hubungan di antara dalil hukum hakam dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Simple je ayat dia, tapi maksudnya penting. Dan saya taklah kata Syekh Qaradawi ni kalamnya seperti kalam wali-wali Allah, jamik manik, setiap patah boleh disyarahkan. Tak adalah sampai macam tu. Tapi sebagai orang yang berilmu, orang yang berpengalaman, tulisan-tulisan dia itu kita kena tengok dengan lebih teliti. Yang dimaksudkan dengan, ya, pernyataan tersebut, kata Syekh Qaradawi, maknanya dalam menjelaskan tentang hukum hakam, masyarakat ada pelbagai cara untuk menerangkan hukum. Saya rasa contoh itu contoh pertama lah. Saya rasa benda ni hukumnya kita kena buat. Kita kena buat tu bukan hukum fiqh. Kita kena buat tu apa dia, wajib ke fardu ke apa. Katalah contohnya saya rasa. Kedua, kemudian ustaz saya cakap. Ya. Ketiga, kan dalam masyarakat kita macam tu. Ya. Dan yang keempatnya, dalam mazhab Syafi'i macam ni. Ya. Jadi Syekh Qaradawi kata dalam pelbagai layer nak respon tentang fiqh, raikanlah para pendakwah supaya akhirnya nak jawab secara mazhab ke, nak jawab secara macam mana pun, kena push penjelasan itu supaya akhirnya dia sampai kat sumber induk dia, iaitu Al-Quran dan
sunnah. Kalau saya nak jawab hukum itu secara mazhab Syafi'i pun, jawablah secara Syafi'i. Tapi Syafi'i rujuk kepada dalil Quran dan hadis yang mana? Sampaikan ke situ. Jangan berhenti setakat kitab ni cakap gini, ulama ni cakap macam ni, tak sampaikan ia kepada Quran dan hadis. Jadi akhirnya nanti kita akan ralik dengan kitab-kitab fiqh, tapi kita tak jamah kalam-kalam Allah dan juga petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Ya, itu yang pertama. Kedua, komitmen dengan mazhab tidak menghalang diri memahami pandangan mazhab lain. Syekh Qaradawi tak kata pula pendakwah tak boleh terikat dengan mazhab. Habis jadi Wahabi semua, katalah contoh kan. Masalah tu benda macam ni kan ya. Tak. Syekh Qaradawi kata kalau kita sebagai pendakwah, kita terikat, kita mengikat diri kita dengan satu mazhab atas penjelasan 1, 2, 3, 4, which is okay, tapi ia tidak menghalang kita daripada mengambil tahu tentang hukum hakam daripada mazhab yang lain. Misalnya Said Hawa di dalam peraturan bait Muslim, satu risalah dia, saya tak ingat exact tajuk dia, yang dimasukkan dalam sebuah buku yang bertajuk, panjang sikit tajuknya, Kaila namdi ba'idan an ihtiyajatil asr. Kalau buat seminar buku tu lagi pening lah, marketing nak fikir kan macam mana nak marketkan buku ni. Tajuk buku tu Kaila namdi ba'idan an ihtiyajatil asr, supaya kita tidak bergerak jauh dari kehendak semasa. Ya, lebih kurang macam itulah terjemahan dia. So dalam tu ada 11 risalah kalau tidak silap saya. Satu, asyik kalau tidak silap saya sebab lama tak review. So salah satu daripadanya ialah peraturan bait Muslim. Peraturan bait Muslim ni, Syekh Hawa menerangkan sebuah rumah tangga Islam, apakah peraturan-peraturannya. Very detail. Sampai buku dalam setiap rumah kena ada library. Macam mana nak susun buku dalam library? Syekh Hawa terangkan. Buku tafsir atas sekali. Buku sunnah bawah dia. Aku terima nikahnya bawah sekali tak apa. Ya, lebih kurang macam itulah. Ada satu bab. Kata Syekh Hawa, benda itu dibincangkan di dalam mazhab Hanafi. Tetapi dengan mengambil tahu hukum berkenaan, ia membantu kita mengatur rumah tangga kita dengan fiqh yang praktikal. Iaitu, dalam mazhab Hanafi ada satu perbahasan berkenaan dengan hukum benda yang lekat dengan tanah. Basically, setiap benda yang attach dengan tanah mengambil hukum tanah. Itu adalah maksud dia. Macam mana benda yang attach dengan tanah mengambil hukum tanah? Contohnya dinding. Dinding attach dengan tanah, maka dinding mengambil hukum tanah. Okey. Saya ada kapet. Kapet saya bukan kapet gulung. Kapet saya ialah kapet yang lekat dekat lantai tu. So itu lekat dengan tanah. Bila dia lekat dengan tanah, dia mengambil hukum tanah. Mengambil hukum tanah apa dia? Kalau ada najis, najisnya dihapuskan. Ya, kita bersihkan. Kemudian bila kita bersihkan, selepas dia kering, maka dia suci. Sebagaimana tanah. Tanah, katalah ada taik geremuk kat situ kan. Kita buang taik tu dan tempat itu sudah pun menjadi suci. It means that kalau rumah kapet lekat, anak kencing, bersihkan najis itu, bau dia, warna dia, dan lepas kapet itu kering, maka ia suci seperti sucinya tanah. Maka tak perlulah buat kerja pergi koyakkan kapet tu, ya, lepas tu basuh pula apa, lepas tu pasang balik, keluar tahu apa RM1,000 dan sebagainya, benda-benda yang mengarut tu. Jadi maksud dia benda itu dibahaskan dalam mazhab Hanafi tentang hukum benda yang attach dengan tanah yang tidak dibahaskan dalam mungkin dalam mazhab yang lain. So dengan kita mengambil tahu tentang hukum hakam yang ada dalam mazhab lain, dia enrich kita sebagai seorang pendakwah. Apatah lagi kalau audience dakwah kita daripada mazhab yang pelbagai. Ya, macam ketika saya jadi imam dekat Island, maknanya di belakang saya ada tahu berapa puluh mazhab, saya pun tak tahulah kan. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Syiah, ya, lepas tu segala mazhab lah, Mossad ada semua sebagainya kat belakang saya tu. Jadi saya frankly speaking tak ada tulis dalam buku. Saya tak berani mengajar fiqh. Saya imam masjid, saya tak berani jawab soalan fiqh. Saya berani kalau misalnya ada orang tanya, imam macam mana hukum ni, saya bolehlah mengukakan jawapan pada yang saya tahu. Tapi buka kitab mengajar fiqh, saya tak berani.
Sebab depan saya Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, Syiah, Ja'fariyah, Syiah Lubnan, Syiah Yaman ada belaka kat depan tu. Tapi dalam mazhab saya macam ni, oh sudah, macam mana pula lah aku nak jawab, saya tak berani. Maka saya mengajar Riyadhus Salihin tu, targhib wa tarhib tadi. Ya, yang tu boleh. Ya, bab fiqh tak berapa nak berani sangat sejujurnya pada masa tersebut. Tapi saya belajarlah. Ya, bila berlaku kejadian dalam solat imam tersilap, ya, sehingga terduduk tahiyat akhir pada rakaat yang ketiga. Lepas tu bangun semula. So lepas bangun tu nak buat sujud sahwi. Nak buat sujud sahwi ni lepas bagi salam ke sebelum bagi salam? Ada perbahasan pada tu. Yang kawan-kawan daripada Morocco kata lain, yang kawan-kawan daripada Pakistan kata lain. Macam-macam kena semak baliklah. So sebagai seorang pendakwah, kalau anda seorang Syafi'i, ia bukan halangan untuk anda mengambil tahu sedikit dalam mazhab lain. Apa ke kawan saya sebut baru ni? Oh, kawan saya hantar email baru ni. Dia kata dia rasa terkilan sebab dia baru tahu hari ni perbahasan dalam fiqh Hanafi bahawa imam mengangkat takbir ketika muazzin sedang iqamah pada qad qamati solah tu qad qamati solah. Ya. Jadi dia kata dia teringat masa kat London dulu dia bergaduh dengan kawan Turki dia sebab kawan dia tak dandan nak angkat takbir. Kan baru ya ada hayya ala solah, hayya al falah, qad qamati solah, Allahu akbar. Perhal pula kawan aku ni kan. Jadi rasa nak bergaduh. Dia baru tahu sekarang ni dalam perbahasan fiqahnya ada pendapat yang meletakkan tempat yang paling afdal untuk imam mengangkat takbir ialah ketika muazzin melafazkan qad qamati solah, qad qamati solah. Oh, so maksudnya kalau dulu tahu benda tu tak adalah gaduh. Maksud dia macam itulah. Maka sebagai pendakwah itu saranan saya Syekh Qadawi. Tidak keterlaluan mengaitkan fiqh dengan hikmah duniawi hingga hilang erti ta'abudi. Juga sangat penting. Ya, semua benda nak dirasionalkan. Kenapa kita tak boleh makan babi? Wah, ya jenuhlah memarah kepala ni kerana dalam babi ada sejenis organisma yang tidak boleh dimatikan dengan kepanasan 1000 darjah Celsius, bla 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 bla. Nak yakinkan kawan pemakan babi ni bahawa tidak makan babi adalah sangat rasional. Bukan salah, tapi jangan berlebih-lebihan sangat kerana akhirnya dalam setiap ibadah kita unsur yang besarnya adalah unsur ta'abudi. Saya melakukannya sebagai submission saya kepada Allah SWT. As a Muslim, bila Allah perintahkan dan perintah itu jelas dalam nas, kita melakukannya kerana ia perintah Allah. Kemudian kita mencari hikmah untuk mengetahui faedah dia lah. Maka kadang-kadang dalam kita nak berdakwah kepada orang bukan Islam dan semangat kita, semua benda kita nak argue dia dengan secara saintifik sehingga kita terlupa membawa aspek kehambaan. Yang akhirnya sebenarnya apabila manusia itu disedarkan bahawa dia adalah hamba Allah, maka lancar benda-benda yang lain itu datang. Sebab itu sedikit praktis kenang-kenangan masa kerja saya itulah ya, masa duduk kat sana seronok. Saya kerja berapa tahun? Tak adalah lama sangat. Yang full time-nya dalam 2 tahun lebih. Adalah lebih kurang dalam kalau 24 lebih kurang dalam 50-60 orang lah yang kita syahadahkan dia. Ya, masuk Islam. Balik Malaysia sejak balik ni tak pernah, seorang tak pernah lagi. Ya, saya kucing saya pun saya tak syahadahkan dia kan ya. Betapa mundurnya Islam saya semenjak balik ke Malaysia ni. Duduk sana seronok, tiap-tiap bulan orang masuk Islam. Ya. Jadi pada masa tersebut bila orang datang, orang akan tanya tentang hukum. Ya, why Muslims are wearing that head cover, the scarf. Ya. Kalau kita layan semua soalan fiqh. Why they are praying, why they are prostrating, why they are bowing, why they are facing the east. Semua benda. Sebab itu yang dia nampak. Tapi kalau kita jawab setiap satunya, tak sampai pun akhirnya poin paling besar, kenapa you kena beragama? Poin paling besar beragama ialah supaya you ada purpose of life, you know yourself, you submit yourself to your own creator. Itu yang fundamental, yang paling asal. Jadi akhirnya dalam kita melayan persoalan fiqh ni, jangan sampai kita terlupa kepada substan agama, iaitu ta'abudi.
kehambaan kita kepada Allah SWT. Dan the last one, kita juga disarankan oleh Syekh Al-Qaradawi supaya jangan bersifat culas dalam menyentuh tentang illah, sebab dan hikmah. Yang ketiga-tiganya bila diterjemahkan ke bahasa layman Melayu, semuanya jadi sebab. Mungkinlah. Ya. Contohnya lah, kenapa kita tak boleh minum arak? Tak boleh minum wine, katalah contohnya, khamar, tak boleh minum khamar. Jadi khamar ini apa dia? Masam ke? Khamar ini mahal ke? Khamar ini beracun ke? Maka pada khamar itu ada banyak sifat. Maka ulama kena analisa, apakah karakter khamar yang menjadi asas dia diharamkan diminum. Akhirnya mereka mengambil keputusan bahawa asas kenapa khamar, arak diharamkan ialah bukan karakter dia masam ke, busuk ke, dia mahal ke apa ke, tapi kerana dia memabukkan. Dan memabukkan itu menghilangkan fungsi akal, iaitu 5 perkara asas yang menjadi tunggak kepada agama Islam. Ya, jaga agama, jaga akal, jaga harta, jaga keturunan, ya, dan seterusnya. Maka bila kita putuskan memabukkanlah merupakan tempat di mana bena hukum haram itu berlaku, memabukkan itu dinamakan sebagai illah. Iaitu, tu bila sebut iaitu, tu kadang-kadang susah lah belajar fiqh dalam bahasa Melayu. Sebenarnya lah. Masa belajar bahasa Arab senang sebab semua remain dalam istilah asal dia. Ya. Tapi bila Melayu, sebab illah itulah. Illah tu ialah sebab. Kenapa? Dah jadi sebab pula. Sebab lain. Kan? Illah, sebab, hikmah lain. Ya. Kenapa kita semayang Zuhur? Apa illah kita semayang Zuhur? Kenapa? Apa sebab kita semayang Zuhur? Apa hikmah semayang Zuhur? Semua benda tu berbeza-beza. Dan itu perlu diteliti supaya kita tidak mencampur adukkan semua-semua benda ni tadi. Terutamanya bila illah dan sebab kita kelirukan dengan hikmah. Hikmah sometimes very subjektif dan tidak konsisten. Sometimes hikmah tu wujud, sometimes hikmah itu. Contohlah, kenapa kena menutup aurat? Untuk mengelakkan orang perempuan pada dirogol. Itu hikmah. Mungkin betul, mungkin tidak betul. Adakah dengan pakai tudung pasti tidak dirogol? Mungkin rogol masih berlaku dan memang dia berlaku. Maka tidak memakai tudung, menutup aurat untuk mencegah daripada rogol bukan sebab illah kenapa hukum menutup aurat itu berlaku. Ia adalah sekadar hikmah. So dalam fiqh benda tu diperincikan. Dan para pendakwah disarankan supaya cautious dengan benda ni. Jangan celaru. Ya, itu di antara benda yang ditekankan oleh Syekh Al-Qaradawi. Jadi sekarang ni, saya nak rumuskan dia dengan usul fiqh. Macam mana kita nak memahami fiqh secara yang clear, visual dalam kepala kita. Saya menggambarkannya dalam bentuk gambar rajah ini. Ini adalah gambar rajah yang saya pakai untuk menerangkan kepada pelajar-pelajar yang nak terbang ke luar negara. Macam saya sebut tadi, sebelum-sebelum ni lah agak rajin jugalah kolej-kolej persediaan pelajar ni menjemput saya untuk datang bagi talk. Agak ustaz ni pernah bekerja kat island ke apa kan. Jadi saya fikir khidmat saya kepada imam-imam yang bertugas di sana supaya mereka tidak, orang kata, mati kebosanan menjawab soalan yang sama tiap-tiap tahun. Pelajar-pelajar ni tanya, so saya bagi clear dulu mereka sebelum fly. Yang sebenarnya benda ni juga kaki tangan kerajaan dan juga swasta pun should know. Sebab kita travel, kerja, outstation, pergi sana sini, you naik kapal terbang apa semua, macam mana nak semayang dalam kapal terbang kan? Katalah benda-benda macam tu. So itu memerlukan kepada sedikit pemahaman yang lebih dinamik daripada kebiasaan fiqh dalam masyarakat kita. Kan? Jadi masa tak cukup, maka saya gambar rajahkan dia. Ya, gambar rajahkan dia, saya gambarkan begini. Dulu-dulu isu ni tak timbul. Nak pilih makanan yang lazat ke nak pilih makanan yang berkhasiat? Sebab dulu-dulu yang berkhasiat itulah lazat. Yang lazat itu juga berkhasiat. Tapi semenjak 2-3 menjak banyak pula makanan-makanan sampah ni, selalunya yang berkhasiat itu tak lazat, yang lazat itu sungguh tidak berkhasiat. Jadi soalan yang kita nak tanya, so
Pilihan abang apa dia? Nak makanan yang lazat ke? Nak makanan yang berkhasiat? Kalau nak makan makanan yang lazat, senang je. Rasa sedap, balun. Because you will decide sedap ke tak sedap kan? Tapi kalau nak pilih makanan yang berkhasiat, macam mana nak identify makanan itu berkhasiat ataupun tidak? Kena patah balik ke belakang. Lihat apa bahan yang dipakai, bagaimana ianya diproses. Ya, nak makan ikan masak lemak cili api, kuah elok-elok je pekatnya, ataupun ikan yang sama kukus. Mana satu yang lazat, mana satu yang nak dipilih? Ya, yang lazat ke yang berkhasiat? So kita kena patah balik ke belakang untuk menentukan makanan lazat atau tidak. Rasa lazat makan. Untuk berkhasiat, penentuan bukan rupa dia. Penentuannya ialah input dan proses. Patah balik belakang. Pakai ikan apa? Oh, pakai ikan sekian. Apa rempah yang dipakai? Ni. Minyak pula pakai minyak apa? Sekian. Bawang, garam. Ada bergula ke tidak? Katalah contohnya. Ya, itu dia punya bahan-bahan yang dipakai. Khasiat atau tidaknya makanan itu juga sangat bergantung kepada proses. Ya, satu nak siang macam mana? Ya, ikan bawal tu nak dikerak-kerak ke, seekor je letak atas pinggan. Katalah contohnya. Ya, kepala ikan nak belah 2 ke nak belah 4. Katalah contohnya. Tu dia bahagian menyang. Tu bukan siang malam ya. Siang ikan. Ya. Menyang ikan. Cuci dia. Lepas tu nak goreng ke, nak bakar ke, goreng pula, goreng biasa ke, deep fry ke, bakar ke, kukus ke, salai. Tak sama. Salai kalori lain, bakar kalori lain, goreng, deep fry lain kalorinya. Dan perbezaan kalori menjejaskan mana satu yang lazat, mana satu yang berkhasiat. So bila you dah ada knowledge tentang input dan proses, you boleh judge lah akhirnya. Oh, ikan bakar lebih berkhasiat daripada ikan masak lomak cili api ni, maka saya pilih ikan bakar. Poinnya ialah, kalau nakkan yang berkhasiat, you kena ada knowledge. Knowledge-nya sini. Di sinilah Quran dan Sunnah. Di sinilah fiqh usul fiqhnya. Kat depan nanti kita akan tunjukkan. Baik, sekarang ni soalan lurus bendul. Ada tak ilmu tentang input dan proses memasak ni? Do you have the knowledge to make your own judgment makanan ini berkhasiat atau tidak? Ada knowledge tak? Kenal tak ikan? Ikan. Apa beza ikan semilang dengan ikan keli? Dua-dua memisai. Lebih kurang sama je rupa dia. Kenal tak ikan? Bawal cermin, bawal hitam, bawal putih. Katalah contohnya kan ya. Kenal tak? Satu. Kedua, bawang. Kenal bawang? Apa beza bawang merah dengan bawang putih? Ada orang tak kenal. Kalau orang selalu ikut program saya, ingat cerita lama-lama dulu kan. Ya, kawan saya jahilnya, ya Allah, minta maaf kalau ada dengar ni, masa belajar dulu kan, dia suruh saya masak ayam kan. Saya kata okey, pergilah beli barang. Apa yang tak ada? Saya kata semua tak ada kan. Ayam habis, bawang habis, belilah sikit. Okey, dia pun pergi. Saya sambung study. Lepas setengah jam dia balik ke rumah. Dia kata, dah siap dah ayam kat dapur seekor, lepas tu bawang semua dah ada. Saya pun pergi ke dapur. Okey, ayam seekor. Bawang merah ada, bawang besar ada dua plastik. Saya tanya dia, bawang putih mana? Ada? Mana? Saya kata, dia tunjuk. Bawang merah ialah bawang besar kulit merah, bawang putih ialah bawang merah kulit kuning. Saya kata, astagfirullah, kamu tak kenal bawang putih macam mana? Bukan putih. Bukan, ya Allah. Kalau vampire kejar kamu nak mengelak macam mana? Kamu tak kenal bawang putih kan ya? Tak kenal bawang putih. Semua bibik buat, anak orang berada, tahu pergi dapur, bibik nasi, bibik nah pinggan, bawang pun tak kenal. Ya. Satu. Lepas tu proses. Tahu goreng guna apa? Tahu. Jangan tuan-tuan puan terkejut. Ada orang tak tahu. Tak tahu. Dia tak tahu bahawa French fries itu asalnya ialah ubi kentang dan tanah tu. Dia tidak tahu apa kaitan burger dengan lembu. Dia sangkakan lembu dan burger ialah dua benda yang tidak ada kena-mengena. Sebab satu dia jumpa kat kampung, satu dia jumpa dekat tepi Sungai Besi tu.
Kan, drive thru McDonald tu. Dia tak nampak dari mana, bagaimanakah daripada lembu akhirnya jadi so called daging burger. Burger bukan daging burger sebenarnya kan. So, kalau nak buat judgement khasiat tak khasiat, carilah ilmu. Ikan masak macam mana. Dan kalau tak ada ilmu, janganlah banyak songil. Dah orang kata ikan bakar berkhasiat, janganlah argue. Mana you tahu berkhasiat? Oh, mana pula berkhasiat? Sebenarnya I rasa Kevin Zahari cakap macam mana. Kamu ikan pun tak kenal, bawang pun tak kenal, nak bergaduh dengan chef. Katalah contohnya kan ya. So insaflah diri, sedar diri, awak tak reti apa tentang urusan dapur. Orang kata ini berkhasiat, maka bertaklid ajalah. Inilah yang sepatutnya dipilih. Itu analogi dia. Sekarang ni saya tukar analogi dia kepada fiqh. Ya. Dulu-dulu tak timbul isu nak pilih hukum yang senang ke nak pilih hukum yang tepat. Ya. Senang tu saya letak quote unquote. Senang tu maksud saya benda yang kita dah tahu. Nak ikut hukum yang kita dah tahu ke ataupun kita ada second opinion. Kalau nak ikut hukum yang senang, senang je. Yang dah tahu tu buatlah. But you have to deal with the consequences. Contohnya, laki perempuan sentuh ni batal wuduk ke tak batal wuduk? Nak hukum senang ke nak second opinion yang lebih tepat? Kalau nak hukum senang, senang je. Laki perempuan sentuh batal wuduk. Jangan pening-pening dah. Stick yang itu. Tapi kena sabarlah. Kat tol mungkin batal wuduk. Kan kalau orang tol tu tak pakai sarung tangan. Kemudian pergi Mekah masa bertawaf, ya, kena cari jalan lah macam mana supaya tak mudah terbatal wuduk. Dicakdirkan pula ceritanya, nauzubillah ya, suami stroke, nak semayang. Siapa nak ambil kain semayang? Isteri. Dah laki perempuan sentuh batal wuduk, sila pakai sarung tangan getah untuk mewudukkan suami. Pelik ke? Bagi setengah orang pelik. Tetapi ia adalah saranan dalam setengah-setengah kursus yang saya perhatikan. Ada orang yang menyarankan kepada isteri supaya mewudukkan suaminya dengan memakai sarung tangan getah. Sebab kalau sentuh suami wuduk, batal wuduk. Dah batal. Bila nak siap wuduknya kan? Susah ke? Tak susah. Jangan pening-pening. Buat je macam tu. Sebab itu yang senang. Iaitu ikut hukum yang kita sedia dah tahu. Tapi kalau nak hukum yang tepat, nak menentukan sama ada hukum itu tepat ataupun tak tepat, terpaksalah patah balik ke belakang. Hukum bukan terus jadi hukum. Halal, haram, makruh, wajib, sunat. Ia bermula dengan raw material. So-called raw material. Iaitu nas Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan mungkin juga daripada konteks bahasa, peristiwa, asbab nuzul dan sebagainya. Katalah benda-benda tu dia punya asal dia. Dan kemudian untuk satu hukum terhasil, ia bukan terbit daripada satu ayat Quran, satu hukum, satu hadis, satu hukum. Dia bukan macam tu kan. Satu hukum itu datang daripada ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang berkait, dikumpul secara topikal. Saya sebut awal tadi. Kumpul semua ayat Quran, hadis yang berkaitan. Kemudian sila proses. Dua-dua hadis sahih, tapi isinya macam bertentangan. Macam mana nak buat? Katalah contohnya, kita ambil satu perbahasan fiqh tentang kaifiat sujud. Ya, sami'allahu liman hamidah. And then nak sujud. Nak sujud ni jatuh lutut baru tangan ke? Tangan sampai dulu baru lutut. Memanglah kecil je, tapi saya nak bagi contoh. Bagi contoh. Kita pun cari-carilah ayat Quran dengan hadis. Ni hadis ni sebut Rasulullah SAW telah seorang sahabat nama Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, dia kata dia nampak Nabi SAW masa semayang turun lutut dulu baru tangan. Dan bila bangun angkat tangan dulu baru angkat lutut. Ni hadis. Datang pula kawan seorang kata, dah ada satu lagi hadis. Nabi SAW, daripada Abu Hurairah, Nabi SAW kata, jangan sujud seperti unta. Maka hendaklah tangan sampai dulu baru lutut. Dan bila bangun, angkat lutut dulu baru angkat
tangan. Dua nas yang kontradik. So macam mana nak buat? Dan kena proses kat situ. Macam mana nak proses? Satu hadis sahih, satu hadis dhaif. Okeylah, senang cerita. Dua-dua hadis sahih. Tapi dah macam mana pula? Dan kena tengok konteks pula. Begini macam. Akhirnya, saya tak berani sikit fiqh ni kan, kena pancung orang kan, kata bab-bab fiqh ni, saya sebut gitu je lah. Akhirnya pemahaman kita, nampaknya bahawa Nabi SAW biasanya apabila solat, baginda akan tangan dulu jatuh, baru lutut. Dan bila nak bangun daripada sujud, lutut angkat dulu, baru tangan. Wa'il bin Hujr ialah sahabat Nabi yang duduk di luar Madinah. Satu hari dia datang ke Madinah, dia nak fokuskan hari ni, aku nak perhati serba-serbi macam mana Rasulullah beribadah. Dan kebetulannya pada hari tersebut, Rasulullah SAW turun kaki dulu, baru tangan, dan angkat tangan dulu, baru kaki. So, rupa-rupanya dua-dua boleh. Tapi yang biasa Rasulullah buatnya ialah tangan dulu, baru lutut. Dan bila bangun tu, angkat lutut dulu, baru tangan. Katalah contohnya tu. Setelah kita menganalisa hukumnya di bahagian proses. Now, soalannya ialah, ada tak ilmu tentang input dan proses? Kenal tak Quran dan hadis? Saya tak apa, Quran ke hadis ke yang cakap? Kalau itu levelnya, bawa lah insaf. Kalau itu levelnya lah kan. Saya, Quran ke hadis ke? Quran dan hadis pun masih confused lagi. Satu. Lepas tu, ada tak ilmu tentang proses? Ilmu tentang proses itulah yang bermaksud usul fiqh. Secara umumnya lah, saya letakkan. Ilmu fiqh menjawab apa hukumnya. Makruh. Usul fiqh menerangkan kenapa dia makruh. Maka ilmu usul fiqh ialah ilmu yang memproses input. Kan? Memproses input. Kalau Nabi SAW kata jangan, jangan tu maksud dia apa? Haram ke makruh? Ada perbahasan. Kalau konteks ayat macam ni, maksud dia makruh. Kalau konteks ayat macam ni, maksud dia haram. Katalah macam tu. Bila Nabi SAW sebut, bila Allah SWT sebut dan, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ke arjulakum. Kan dalam ayat Quran kata, dan hendaklah kamu bila nak berwuduk basuh muka, basuh tangan hingga ke siku. Hingga ke siku. Hingga tu sampai ke siku ke termasuk siku? Ila tu dalam bahasa Arabnya macam mana? Adakah dia bermaksud sehingga atau mencakupi? Ada topik dia. Ya, kemudian basuh ni, kemudian wamsahu biru'usikum, hendaklah kamu basuh kepala kamu. Sapu kepala kamu. Wa arjulakum ke arjulikum. Ada bacaan arjulakum, ada baca arjulikum. Kalau baca begini, maksud dia kaki pun sapu saja. Ya, kalau baca begini, maknanya kaki kena patah balik kepada hukum sebelumnya, iaitu basuh. Kepala tadi sapu tengah-tengah. So waw itu waw apa? Itu adalah ilmu-ilmu dalam usul fiqh. Untuk membahaskannya, dan ia juga ada disentuh dalam hadis dan sebagainya, hadis ayat ahkam. Maka keluarlah satu hukum. Habis tu Syiah sapu kaki sesat, ahli neraka. Memanglah Syiah tu bermasalah, tapi bab sapu kaki tu ketika berwuduk ada argument dia dalam nas. So janganlah kerana marah sangat dengan seorang. Saya perhatikan, minta maaf ya, saya sebut video yang menghimpunkan koleksi kesalahan Ustaz Don tu. Untuk 2-3 bahagian yang pertama tu, saya boleh menerimanya sebagai satu kesilapan yang sangat obvious. Ya, kalau kata tanah mim Melayu, maknanya tamim ialah tanah Melayu, itu memang bagi saya sangat problematik. Ia sangat memeningkan lah. Saya peribadi saya tak tahu nak betulkan macam mana. Kalau ada orang boleh beri pendapat begitu. Dia mengingatkan saya kejadian di Pulau Pinang tahun 1990-an, zaman-zaman saya ikut Ustaz Asri mengekor dia 20 tahun sudah tu. Ada ustaz ceramah dekat Pulau Pinang, songkok tinggi lah, ya. Ada orang provok dia. Ya, ada orang provok dia kata, "Ustaz, saya pernah baca dalam satu hadis tu kata," ustaz ni qadi lah kan.
ada hadis tu kata dua qadi di neraka, satu qadi kat syurga, ya, qadiyan finnar, qadiyan fil jannah. Ya. Jadi saya nak tanya tok ustaz, sebab ustaz qadi, ustaz ni qadi yang macam mana? Jadi saya rasa sangat kelakar jawapan qadi tu, walaupun dia sangat kurang ajar, tapi jawapan dia sangat kelakar lah. Qadi kata, lah hadis tu sebut dah qadiyan, qadi kat Yan nun, yang tu lah masuk neraka, yang qadi ni masuk syurga. Dia kata kan, dah qadiyan jadi bahasa Melayu pula, qadiyan Kedah, padahal qadiyan maksud dia dua orang qadi. Masa tu saya ketawa, saya tak sangka 20 tahun lepas tu benda-benda macam tu boleh jadi fakta pula. Tamim tanah mim Melayu. Tamim bahasa Arab, macam mana disyarahkan ke bahasa Melayu? So bahagian yang itu saya memang, bagi saya ia kesilapan dan menjadi tanggungjawab sama untuk benda tu diterangkan, dan insya-Allah mudah-mudahan sahabat kita Ustaz Don terima dan dia perbaikilah pada bahagian tersebut. Tapi contoh-contoh yang hujung-hujung tu sikit bagi saya sangat bermasalah apabila dibawakan tentang cara berwuduk, doa-doa tertentu. Benda-benda itu tidak sesolid itu nak dikatakan ini salah, kebatilan, kesesatan. Tak. Ada argument. Kalau saya tak setuju dengan Ustaz Dan pun, saya tidak akan kategorikan itu sama dengan tanah mim Melayu. Kan? Tamim tu kategori lain. Yang ini isu-isu fiqh, be careful. Maka jangan kita terjebak dalam ta'assub menerima dan ta'assub menolak. Semuanya mesti ikhlas dengan kebenaran. Yang betul-betul, yang salah-salah. Yang salah, tegas salah. Yang betul, raikan yang betul. Maka dalam kes ini, soalan yang timbulnya ialah, ada tak knowledge tentang input dan proses? Kalau ada, alhamdulillah, sila berpendapat. Saya berpendapat dalam kes ini, lelaki dan perempuan bersentuhan tidak membatalkan wuduk. Sebab gini hujah terangkan. Okeylah. Tapi kalau tak ada ilmu, Quran ke hadis ke yang sebut tu, katalah level tu, lepas tu dua hadis bertentangan, tak tahu lah bertentangan ke tak nampak bertentangan pun, katalah level itu, jangan banyak komplain. Shut up. Tok guru cabat ustaz terangkan begini, orang-orang yang ahli terang itu ikut. Saya pernah tulis satu artikel lama dulu, artikel sampah dalam blog saya. Tajuk dia, belajar membataskan diri. Kan kalau sebut ilmu agama ni khusus untuk ustaz-ustaz, macam lah eksklusif sangat. Dia seorang je, dah ke situ pula. Bila kita kata agama ni semua orang, hak milik semua, dah jadi caca mereba. Sehingga kadang saya kata, sampai habis ilmu agama dirogol masyarakat. Tu dia punya kasar lah, dia punya bahasa dia geram. Ya? Jadi belajarlah membataskan diri. Masing-masing tanya, your level kat mana? Jangan mengatasi batas itu kecuali dengan ilmu. Kita ada sempadan, nak melangkau sempadan, boleh upgrade your knowledge. Kalau tak upgrade knowledge, jangan keluar sempadan. Duduk pasal. So orang tanya, so kita ni sebenarnya kena ikut mazhab ke tak kena ikut mazhab? Soalan itu sangat ambitious. Orang yang ada knowledge tak akan tanya soalan tu. Orang yang ada knowledge akan terjawab sendiri. Kalau you tanya soalan tu, it means that you are not prepared untuk menjadi seorang Muslim yang liberal pada kemazhabannya. Dah liberal pula isu lain. Tak apalah, tinggal yang tu. Jadi maksud dia, pandai pelan-pelan. Saya letakkan begini sebab bila saya buat program dengan pelajar-pelajar yang nak fly ke luar negara ni, sebelum mereka fly, mereka tawaduk. Lepas SPM kan, gitu. Nanti dia dah pergi kat UK, nanti dia dah kenal dengan Pok Syekh ni, dengan Tok Syekh ni, dengan mufti pula, semua pandai-pandai cakap orang putih ni. Dia sembelih kita daripada sana. Apa benda lah Ustaz Aziza tu, sesat cakap nama semua. Kita bagi yang macam ni untuk sesuaikan. 2 tahun yang lalu kamu tu tengin. Hak ni je lah yang diterangkan. Tak naklah terang panjang detail. Programnya 3 hari, buat 5 hari kamu tak datang. Tu dah mula geram marah kan. Melepaskan kemarahan zaman-zaman ni. Jadi poin saya, masalah lah dalam masyarakat kita. Saya harap tuan-puan boleh grab lah ya. Saya cuba permudahkan dia dalam bentuk yang macam ni. So the next question is, setelah kita faham input sebab kadang-kadang orang tidak berakhlak. Tak boleh ada lagi cerita lepas ya. Sebab saya ingat lagi
masa saya dekat UK, Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai pengerusi kepada European Fatwa Council yang beribu pejabat di Dublin pada masa saya bekerja di Ireland, Syekh Yusuf Al-Qaradawi telah memfatwakan bahawa sembelihan ahli kitab harus untuk dimakan, tetapi sembelihan Muslim adalah lebih utama. Pelajar-pelajar Malaysia, sembelih ahli kitab tu maksud dia ayam Tesco tu boleh makan lah. Tesco ni Tesco sana lah, bukan Tesco ni. Ayam Tesco tu, ayam katuk tu boleh makan lah. Masya Allah, bahasa. Kamu punya level nak jadi tali kasut Syekh Qaradawi pun tak layak. Tu mula geram tu. Nak kabarkan betapa jahilnya. Memanglah you belajar dekat Imperial College, bukan senang nak masuk IC tu, tapi dalam bab fiqh ni kamu jahil. Sekali-sekala tolonglah benarkan diri untuk orang kata kita bodoh, supaya kita insaf. Kan, di zaman mengaji tak tahu mana pandai benar. Ya, sehingga caca mereba agama jadinya. So saya bentangkan benda ni supaya nampak, oh saya kurang kat mana, input ni tak clear. Touch up. Tak clear, touch up. Duduk UK, carilah masa. Belajar, kenal Quran, crash course, apa-apa, Al-Maghrib ada buat ke, Al-Kausar ada buat ke dan sebagainya. Go. Belajar. Kan? Ni bahagian-bahagian fiqh ni belajar. Ambil sijil. Ya, dekat mana-mana lah, Islamic College ke, bla 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 ke, summer school, 10 days crash course on fiqh and usul. Silakan. You akan rasa satisfied sebab you upgrade your own understanding towards your own religion. Kan? Tapi jangan melangkaui batasan diri tanpa ilmu. Jadi macam sebab tu kalau ada ustaz kata, kalau nak ambil wuduk cara Hanafi, semayang pun kena cara Hanafi. Saya personally tak setuju dengan statement tu. Tapi saya rasa saya boleh faham kenapa ada ustaz cakap macam tu. Kerana masyarakat kita mudah liar. Dalam sedikit ruang yang kita bagi, dia jadi huru-hara. Ya? Jadi soalan yang berikutnya ialah, di manakah mazhab? Adakah mazhab itu input, proses ataupun output? Bagi orang yang mengatakan bahawa mazhab adalah input, maknanya sumber hukum dia adalah mazhab. Maka bila sumber hukum dia adalah mazhab, kalaulah ada ayat Al-Quran, ayat Quran biasanya tak menjadi isu sangatlah, hadis Nabi SAW yang sahih tetapi tidak dirujuk di dalam mazhabnya, terima ke tolak? Saya tak boleh pakai walaupun hadis ni sahih, tapi sebab mazhab saya tak pakai, saya tak terima. So kalau pendirian kita macam tu, bermasalah lah. Imam Syafi'i pun tak suruh macam tu. Sebab yang paling utamanya ialah input, kerana mazhab bukan input. Mazhab adalah proses. Kerana cara memproses dalil yang berbeza-beza, lahirlah mazhab yang berbeza-beza. Oh, saya tak nak mazhab langsung. Oh, itu lagi hebatlah. Dia memproses ayat-ayat ini dengan proses dia sendiri. Ya, pening. Orang kata, siapa yang mengaji kat Jordan ni Wahabi? Sebab dia tak terikat dengan mazhab. Betul, tak terikat mazhab tu betul, Wahabi tu tak betul. Kan? Sebab walaupun kami belajar tidak terikat dengan mazhab, tetapi yang kami belajar ialah penafsiran-penafsiran hukum melalui mazhab-mazhab. Cuma tak terikat pada satu mazhab. Contohnya, dalam subjek fiqh ibadah, masa saya belajar fiqh ibadah, macam mana kami belajar fiqh ibadah? Dua kitab, Al-Ikhtiyar, Kifayatul Akhyar, satu Hanafi, satu Syafi'i. So bila masuk dalam bab sekian-sekian, katalah bab mengangkat takbir kat mana, kat sini ke, tangan nak letak kat sini ke, kat sini ke, kita tengoklah Syafi'i cakap apa, Hanafi cakap apa. Kenapa Hanafi dengan Syafi'i je? Boleh tambah Maliki dengan Hanbali 8 tahun lah baru habis. Ya, bucik saya lah yang habis 8 tahun kan ya. Tak cukup masa. Tetapi cukuplah Hanafi dengan Syafi'i, sebab kebanyakan pendapat Hanbali dan Maliki is either sama dengan Syafi'i ataupun sama dengan Hanafi dalam banyak keadaan, walaupun tak semuanya macam tu. So kita bincang, oh Hanafi begini argument dia. Kenapa Hanafi tunggu sampai dah terbit matahari, sikit-sikit nak habis subuh baru sembahyang subuh? Kita kata astaghfirullahalazim, Hanafi ni lengah-lengahkan solat. Ya, dah nak terbit matahari pun nak sembahyang. Pergi kat Turki ni mengumpat lah, inilah kesan sekular Ataturk apa. La ilaha illallah. Padahalnya
patah balik kat belakang. Rasulullah SAW sebut waktu yang paling afdal untuk semayang subuhnya ialah pada waktu ghalas. Dan ghalas ini Hanafi berbeza tafsiran dengan mazhab lain. Mazhab lain kata ghalas ini maksud dia gelap malam dan cerah siang itu bercampur, tapi lebihnya gelap malam. So di awal waktulah. Hanafi kata ghalas ini ialah gelap malam, cerah siang bercampur, tapi lebih kepada cerah siang. Maka waktu yang afdal untuk semayang subuh ialah bila matahari tu dah ada sikit-sikit tu. Jadi masuk waktu pukul 6, masjid-masjid Turki akan iqamah pada pukul 6.50. Kerana menunggu waktu yang afdal. Mereka melakukannya kerana takwa, kita kata kesan Atatürk. Tu, kerana jahil. Tu geram tu kan? Kerana jahil ni tadi kan? Jadi maknanya kita tercegah daripada terbabit dalam benda-benda yang macam itu. Ya, so itulah lebih kurangnya tentang isu fiqh dan usul fiqh. Seorang pendakwah mestilah ada gambaran yang baik tentang benda-benda ni tadi supaya dia tidak celaru ya. So mazhab itu adalah merupakan proses dan kita bolehlah susunkan lebih kurang begini. So fiqh tu dia lebih bersifat output. Hasil daripada hukum, halal, haram, makruh, wajib, sunat, ya, boleh tak boleh dan sebagainya lah. Okey. Lanjutkan sikit sebelum kita berehat seketika. Ilmu yang seterusnya juga adalah ilmu akidah. Ya, ilmu akidah. Ini masih lagi di bawah ilmu yang pertama, iaitu saqafah Islamiah, ilmu-ilmu Islam. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sebagai seorang pendakwah, seorang da'i hendaklah menjauhkan diri daripada perbahasan akidah yang tenggelam dalam lautan syarah. Sebab topik akidah ini boleh disyarahkan dengan panjang lebar, sama ada mengikut aliran salaf ataupun aliran khalaf. Perbahasannya boleh berlaku dalam bentuk yang sangat panjang lebar. Apatah lagi lah dengan perbahasan di dalam ilmu kalam, kerana dia bersifat falsafah, maka argumen dia sangat luas. Ya, sangat luas. Dan saya secara peribadi, saya melihatnya sebagai satu enrichment, satu pengkayaan. Dan ada khidmat ilmu kalam itu di satu ketika dalam sejarah Islam, terutamanya apabila berdepan dengan golongan yang bertutur dalam bahasa yang sama, iaitu bahasa falsafah. Falsafah sesat dilawan dengan falsafah yang benar. Maka argumen dia memang panjang lebar lah. Allah wujud. Apa makna wujud? Lawan wujud ialah Adam. Bagaimanakah mengisbatkan Allah itu wujud dan untuk menafikan Allah itu Adam? Mukhalafatul hawa di bawah tu lagilah panjang. Kata Syekh Al-Qaradawi, para da'i jangan sampai hanyut dalam syarah tersebut. Akhirnya orang masih lagi tidak jelas apa makna jadi orang Islam. Ya, sebab itu kadang-kadang kita rasa di zaman sekarang ini orang bergaduh tentang salaf, khalaf, salah wahabi, khalaf yang sebenarnya ke apa macam mana. Akhirnya pilih salah satu, jadi salaf ke jadi khalaf, dua-dua mungkin tak cukup lagi untuk menyelesaikan masalah akidah pada hari ini. Sebab yang mencabar akidah pada hari ini bukan topik-topik yang dibahaskan dalam salaf atau dalam khalaf, tetapi topik hari ini. Maka salaf dan khalaf dua-dua perlu dimanfaatkan untuk dicari di manakah sumber daripada dua-dua ini untuk menjalan. Bila saya sebut salaf dan khalaf tu, tuan-tuan dan puan, saya main assume je, jalan je kan ya. Secara ringkasnya lah, salaf dengan khalaf ini, salaf ini merujuk generasi yang awal, khalaf ini generasi yang kemudian. Tetapi ia tidaklah semata-mata bermaksud kronologi. Tetapi salaf dan khalaf mewakili dua metod yang berbeza dalam mensyarahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermasalah. Bukan kata masalah, yang ada isu. Contohnya, Allah bersemayam di atas arash. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Cara salaf bermaksud cara yang disandarkan kepada generasi Islam yang awal, iaitu para sahabat dan mungkin ya daripada generasi yang terus selepas daripada mereka. Apakah cara salaf itu? Apa yang Allah cakap, sabitkan ia. Apa yang Allah nafikan ia. Adapun bertanya tentang kaifiatnya, pertanyaan itu bid'ah, kerana ia tidak pernah ditanya. Namun macam mana pun Allah
tidak sama dengan makhluk. Ya, asasnya letaknya begitu. So tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Umumnya pada pemahaman salaf, maksudnya ialah Allah ada tangan. Sebab Allah yang cakap Allah ada tangan. Tangan Allah tu macam mana? Soalan itu bid'ah. Kerana sahabat tidak pernah menyoalnya. Maka cukuplah sekadar Allah ada tangan, tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Dan kita tidak berada di kapasiti untuk mendatangkan huraian terhadap maksud benda ni tadi. Khalaf pula melihat bahawa kalau tidak diterangkan makna tangan itu tadi, maka yang akan terjadi ialah ada ayat-ayat Al-Quran yang kita tak tahu makna dia. Benda-benda yang kita tak faham, kita tak tahu makna dia, ialah benda-benda yang tidak bermanfaat. Dan Al-Quran suci daripada benda-benda yang tidak bermanfaat. Maka tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau tangan dimaknakan sebagai makna premier dia, tangan ialah tangan, tapi tak boleh tanya tangan macam mana, maka ayat itu tidak begitu bermanfaat. Kata umumnya lah, saya sebut ni dalam bahasa yang very simple, begitu. Maka kita kena tinggalkan makna premier, kita utamakan makna secondary bagi tangan. Sebab tangan juga memberikan makna-makna yang lain. Ya, katalah aku tangankan kau ni, ya, ada makna lain. Tu maksudnya aku lempang kau. Katalah begitu kan. Jadi bila tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, tinggalkan makna tangan sebagai tangan, ambil makna secondary bagi tangan, iaitu bantuan, pertolongan, supaya dapat makna. Itu cara khalaf. Nanti salaf jawab dia, ada jawapan dia. Jawapan dia memang tak habis, 1000 tahun tak selesai masalah ni. Tapi akhirnya pilih cara salaf ke, pilih cara khalaf ke, tangan Allah macam mana, tak ada siapa tanya tahun 2014. Yang Allah tanya, yang masyarakat tanya ialah apa hak Allah dalam politik negara saya? Apa hak Allah SWT dalam mencampuri urusan peribadi saya? Saya tidak setuju wanita tidak bertudung masuk neraka, kata Raja Azmi 3 hari lepas kan. Itu isu sekarang. Cara salah ke cara khalaf, tak jawab masalah tu. Masalah itu perlu dijawab dalam bahasa hari ini. Kan? Jadi itulah kekhawatiran kita bergaduh sampai nak terbalik bangunan tentang salaf dan khalaf ini. Dan biasanya salaf ini akan dikaitkan dengan negatifnya Wahabi, manakala khalaf pula dikaitkan dengan negatifnya sufi-sufi yang sesat. Dua-dua ada label untuk sesatkan antara satu sama lain. Sedangkan dua-dua itu dibina asalnya adalah atas asas ilmu. Kan? Maknanya itu kita kena hati-hati. Jadi jauhkan diri daripada tenggelam dalam perbahasan dalam syarah. Committed kepada mencapai maksud berakidah seorang Muslim. Saya dah sebutkan tadilah. Kita bincang akidah supaya akhirnya manusia bertuhankan Allah dengan cara yang benar. Itu matlamat yang paling utama, yang kita tidak boleh abaikan. Semua masalah penyelesaiannya ialah akidah. So mak rempit, bawa kelas Tauhid Rububiyah Uluhiyah, buat kelas hafal sifat 20. Tak selesai. Cara ni tak selesai, cara ni pun tak selesai. Kerana yang diperlukan mungkin sesuatu yang lain. Ya? Okey. Yang ketiga, menguruskan kelakuan akal semasa. Kelakuan semasa, kerenah akal semasa. Akal manusia pada masa ini menanya-nanya, terdorong-dorong untuk memikirkan tentang akidah pada benda-benda yang mungkin tidak berlaku sebelumnya. Maka kita kena raikan. Cerita yang selalu saya ulang, kisah pelajar perempuan form 4, sekarang ni dah universiti lah maknanya, sebab dah lama dah kejadian ni, yang tanya kepada saya soalan, kenapa Allah tak bagi saya tengok dia? Itu curiosity akal. Dan dalam konteks akidah, Syekh Qaradawi kata kena uruskan benda macam tu, tak boleh tutup. Dan saya telah pun menjawabnya, tak tahulah jawapan itu cukup tak cukup untuk dia, tetapi jawapan itu menyebabkan saya teringat apabila diperingatkan oleh kawan saya tentang kisah Nabi SAW menerima wahyu melalui Jibril yang saya kisahkan tadi. Basically-nya, saya jawab pada budak perempuan itu secara ringkasnya, saya kata, bila kamu nak melihat sesuatu, benda itu mestilah lemah seperti kamu. Kamu dan dia dua-dua terikat dengan hukum yang sama, iaitu hukum alam. Barulah mata kamu boleh perceive dia
reflect dalam kepala, proses kata bunga. Tapi kalau benda itu tidak terikat dengan hukum yang mata kamu terikat dengannya, kamu tidak akan nampak. So point dia ialah macam kisah Rasulullah dapat wahyu tadi, iaitu bila Rasulullah nak berkomunikasi dengan Jibril, perlu dibina satu munasabah, satu titik yang menemukan mereka. Sama ada Rasulullah masuk ke alam malaikat atau malaikat masuk ke alam Adam manusia, ke alam manusia. Jadi dalam kes tadi, Allah, kita tak nampak Allah bukan sebab Allah tak bagi kita tengok dia, tapi mata kita nak menengok dia ikut hukum alam. Allah pencipta alam, tidak terikat dengan hukum tersebut, maka tidak ada titik munasabah antara Khalik dan makhluk. Sehinggalah Allah memberikan munasabah itu, titik pertemuan itu di dalam syurga sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada ahli syurga, iaitu dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya kita dekat dunia tak boleh tengok. Jadi budak tu kata, oh maksudnya saya tak dapat tengok Allah, bukan Allah tak bagi, tapi saya tak mampu tengok. Maksud dia macam tu ke? Saya kata lebih kurang macam tu lah. Dia pun menerimanya. Okey lah. Jadi itu antara contoh bagaimana curiosity akal tentang akidah mesti diraikan dalam suasana pada hari ini. Baik, seterusnya, memanfaatkan ilmu semasa untuk pengukuhan. Ilmu-ilmu semasa tentang kajian sains, pencapaian sains dan sebagainya yang boleh mengukuhkan akidah seseorang. Itu tajuk yang juga akan disentuh insya-Allah esok lah. Ya, kita akan bincangkan. Maknanya Syekh Qaradawi kata, gunakan ilmu-ilmu semasa untuk mengukuhkan akidah umat Islam. Semakin lama, ada satu kitab, dia kata, saya tak ingat nama penulis dia, tajuk dia dalam bahasa Arab, Allah yatajalla fi ahdil ilm. Allah Ta'ala menjadi nyata di alam sains, kerana sains menzahirkan kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mata manusia yang tidak beriman dengan wahyu. Itu. Baik. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ni feel free to disagree. Syekh Qaradawi kata, hendaklah committed dengan pendekatan salaf pada mengungkapkan Allah sebagaimana dia ungkapkan, tanpa kaifiat ataupun tamsilan. Maksudnya itu yang saya sebutkan tadilah. In other word, Syekh Yusuf Al-Qaradawi memilih pendapat salaf sebagai metod pilihan dia, tanpa mengenepikan metod yang satu lagi, iaitu metod khalaf. Saya boleh ikut kos ini, tapi saya stick kepada khalaf. Silakan, jangan susah hati pula. Kerana kedua-duanya tak kata saya ikut kerana, tapi saya Syiah. Okey, kalau Syiah bye-bye. Syiah topik lain. Saya tak boleh sebab Syiah epistemologi dia berbeza. Sumber dia lain, Quran dia argumennya lain, hadis dia argumen dia lain, sunnah kita bukan sunnah dia bukan sunnah kita. Maka itu topik lain. Tapi kalau saya mengaji di Saudi, saya mengaji di pondok, saya mengaji di Mesir, saya mengaji di Yaman pula Sana'a ke Hadramaut ke, pada saya tidak ada masalah selagi mana yang dipelajari dan yang dibawa itu adalah ilmu. Ilmu. Okey, dan yang terakhirnya, menangani syubhat pendakwah, syubhat yang ditimbulkan lah. So itu tak apalah. Okey, saya cuba habiskan sikit lagi, boleh tuan-tuan cek kepala sendiri. Tak malah saya dah meninggalkan lah motivasi ni, tak pandai dah nak buat aktiviti, berdiri, picit-picit pipi orang semua kan So buatlah sendiri. Ikut keselesaan masing-masing. Kalau ada orang tolong picit saya, okey ke? Aktif berdiri macam-macam ni kan Okey. Ilmu ke-6 yang Syekh Qaradawi tekankan dalam ilmu-ilmu Islam adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dalam erti kata ilmu tata cara tingkah laku kita. Orang-orang barat, kerana mereka menolak agama, mereka mempunyai masalah untuk menyandarkan betul atau salahnya sesuatu perbuatan. Maka mereka mengenengahkan satu bidang cabang falsafah, nama dia ethics. Ethics itu ada mazhab yang pelbagai, dan ethics itulah yang decide this is wrong, this is right. Iaitu topik esok. Tetapi bagi kita umat Islam, pengukuran kepada perbuatan satu-satu benda itu baik ataupun buruk ada asas dia. Asasnya ialah asas agama. Tetapi bukan semua benda kita buat, kita melakukannya atas titah cara akal. Ada setengah-setengahnya didorong, manusia dalam dirinya ada struggle.
Struggle antara keputusan akal, kehendak diri, bisikan terhadap cadangan-cadangan yang lain. So kita ada peperangan dalaman setiap hari. Maka manusia bila dia buat satu benda yang dia buat tidak semestinya berdasarkan logik akal sahaja. Ada benda-benda yang tidak logik yang dia buat. Kenapa dia buat benda tu? Maka manusia perlu dihalusi. Adakah dalam dirinya hanya ada akal? Oh tidak, dalam dirinya juga ada sumber perbuatan yang lain. Emosi, jiwanya. Sebab itulah orang putih bila ajar anak-anak dalam Sesame Street, dia ajar use the magic words. Apa use the magic word? Please, kindly, thank you. Kenapa? Kalau saya cakap pada Cik Qayyum kita, open the door. Akal Cik Qayyum faham. Open the door maksud dia go and open the door. Nak buat tak? Belum tentu lagi nak buat. Walaupun akal sudah memahaminya. Please, can you open the door for me? Can you open the door for me? Pergi ke logik. Logik proses. Logik ke tak logik perintah ni? Oh, ia adalah sebenarnya logik. Apabila dibuka, orang boleh lalu. Angin masuk. Apa-apalah semua. Tapi, pasal apa nak kena buat? Please tadi, pergi ke jiwanya. Ya. Oh, dia bukan perintahkan aku. Ustaz Zizal tu bukan sultan, bukan raja. Dia kata, please, boleh tak minta tolong? Okeylah, aku tolong. Dia pun pergi tolong. Please open the door. Open the door, fiqh. Please, tasawuf. Cara mudahnya lah nak menerangkan di mana letaknya tasawuf tu tadi. So dalam Islam, kalau mengaji fiqh sahaja, ia belum menentukan kita boleh terdorong untuk melakukan satu-satu perkara. Sebab kita ada inner struggle. Kita bukan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul, Allah Ta'ala pelihara mereka. La yantiqu anil hawa. Rasulullah tidak akan bercakap daripada nafsunya. Selain Nabi SAW, setiap manusia terdedah kepada kesilapan, kecuaian. Maka kita mesti memposisikan manusia dengan betul. Maka ilmu bersangkutan dengan soal tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Sebab jiwa manusia ni ada dua kecenderungan. Cenderung pada kejahatan, cenderung pada kebaikan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam program saya di sebuah IPTS baru-baru ini, seorang pelajar tanya, dia kata, kenapa Allah tidak menjadikan manusia semua baik? Kan senang. semua baik kan? Jimat, duit polis, tak payah apa semua sebagainya. Senang. Tapi tak macam tu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, manusia itu sempurna sebab mereka ada kecenderungan jahat dan kecenderungan baik. Kalau ada kecenderungan baik saja, malaikat, kecenderungan jahat saja, syaitan bersumpah akan menyesatkan manusia sampai kiamat, maka ia tidak akan memajukan. Tetapi manusia dipertanggungjawabkan untuk memajukan kehidupan. Dan kita memajukan kehidupan kerana berlakunya persaingan antara kelemahan dan kelebihan kita. Tak percaya? Air Crash Investigation, MH370 kan, tak jumpa lagi sekarang. Siapa masih follow, semua dah hilang stamina. Kita masih mendoakan. Saya tak tahulah, tak tahu nak katalah sekarang ni. Doa je lah kata, tak jumpa, okey. Tak nak baca detail, tak mampu nak baca detail. Tunggulah doa saja. Air Crash Investigation. Pesawat. Bila kita tengok Air Crash Investigation, kita akan sedar, Masya Allah, betapa selamatnya penerbangan hari ini jika dibandingkan kali pertama saya naik ke terbang long haul masa pergi Jordan tahun 1993 dulu. Kenapa? Manusia belajar daripada kesilapan. Sebuah kapal terbang belum sempat terbang, terbakar di landasan dekat Manchester. Sepatutnya boleh selamat, tapi sebab ramai sangat nak keluar, akhirnya ramai yang mati terbakar dalam pesawat di atas landasan. Maka kajian dibuat, didapati bahawa dinding yang memisahkan ekonomi dan juga bisnes kelas itu terlalu sempit, sehingga menyebabkan orang bersesak tak lepas kat situ. Kan stuck macam bottle neck tu kan, maknanya tak boleh nak lepas. Kemudian yang kedua, bila asap dah tebal, orang tak nampak kat mana. Maka belajar dari kejadian itu, pintu itu distandardkan, saiz dia mesti dibuka pada tahap ini,
Kemudian diletakkan lampu di lantai. Wajib untuk semua pesawat. Ya, barulah boleh meraba-raba, belajar daripada kesilapan. Maka kapal terbang selepas kejadian itu lebih baik daripada kapal terbang sebelumnya. Kan? Apa lagi? Banyak lagi tentang kapal terbang ni kan ya. Kalau kita fikir ada sebuah pesawat dekat Amerika Syarikat, pesawat jenis macam Malindo Air Firefly, pesawat yang ATR tu kan ya. Pesawat tersebut pernah berlaku satu kejadian di Amerika Syarikat, pesawat itu terhempas. Terhempas sebab apa? Beg terlampau berat. Terbang. Pam, mati semua. Kenapa? Masa check in, alah, sekilo je lebih, sekilo, 2 kilo je lebih. Lebih sekilo. Alah, sekilo je, lebih sekilo. Yang seorang ni, okey, dia punya beg dia 10 kilo je, tapi orangnya 120 kilo. Bila tidak cermat dalam menimbang tu, akhirnya pesawat terhempas kerana terlalu berat. Jangan marah. Walaupun saya kecil hati, ada cadangan pesawat-pesawat kecil nak timbang berat penumpang. Sebab ada kejadian pesawat terhempas kerana terlebih berat. So poinnya ialah kejahatan, bencana, musibah berlaku, manusia belajar, manusia jadi lebih baik. Maka manusia diberikan dalam dirinya ruang untuk dia berperang, memilih antara yang baik dengan yang buruk. Dan untuk memimpin dia memilih yang baik dan buruk, itulah ilmu tasawuf. Lalu Syekh Al-Qaradawi menyenaraikan beberapa. Syekh Al-Qaradawi kata menjauhi tasawuf kefalsafahan. Dalam alam tasawuf dibicarakan tentang hal-hal yang mistik-mistik, membabitkan Mahyuddin Ibn Arabi dan sebagainya. Yang itu bukan itu maksud dia. Yang itu siapa specialize topik itu sila bincang. Tapi untuk pendakwah bukan itu tasawuf yang Syekh Al-Qaradawi sarankan. Yang kedua, kehendak akhlak dan latihan pembentukan karakter. Fokuskan kepada kehendak akhlak. Maknanya ilmu-ilmu tasawuf sifatnya adalah untuk membentuk karakter. Fokus pada yang itu. Nanti saya berikan contoh kat depan. Yang ketiga, tidak menyanggahi peraturan Al-Quran dan As-Sunnah. Macam mana? Supaya bersih jiwa ini, duduklah di dalam gua selama 40 hari. 4 kali tak sembahyang Jumaat. Menyanggahi hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ada yang akan pertahankan, silakan. Tapi Syekh Al-Qaradawi kata amalan-amalan yang macam itu harus ditinggalkan. Menyanggahi Al-Quran dan Sunnah. Apabila beruzlah 40 hari sampai 4 kali tak sembahyang Jumaat. Katalah sebut begitu. Baik, jangan membelakangkan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, mengutamakan elemen praktis. Maknanya dia mestilah bersifat praktikal. Bila kita mengajar tasawuf, asasnya ialah pada menjelaskan bagaimana benda tu nak dibuat. Nanti bagi contoh. Yang last ni, maka disarankan, saranan itu saya yang cadangkan yang kedua. Yang pertama tu saya sarankan. Saranannya ialah karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, meninggal dunia 1390, dan juga tokoh yang saya kaji pernah buat program tahun lepas, iaitu Imam Birgivi, meninggal dunia 1573. Sebab tasawuf yang kedua-dua tokoh ini kemukakan adalah tasawuf sufi yang terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun masih ada isu-isu tentang hadis-hadis yang dipakai, itu topik lain. Bukan itu yang kita nak peningkan kepala. Tetapi mereka ini cuba untuk menekankan tentang pentingnya ilmu tasawuf secara praktikal dengan beriltizam kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi Imam Birgivi misalnya dalam buku beliau Tariqah Muhammadiyah yang diterjemahkan ke bahasa Inggeris, ada jual di Kinokuniya, The Path of Muhammad. Walaupun saya boleh katakan terjemahan ini sebenarnya bukan terjemahan yang bersifat literal daripada buku Imam Birgivi, sebab pengarang penterjemahnya lebih bersifat mensyarah. Jadi dia bukan exactly word by word. Saya memang sangat pening bila dalam ni sebut dalam kitab asal bahasa Arab yang Imam Birgivi karang kat mana menghadapi kesulitan. Tapi okeylah buku ni
So, buku ni ada jual kat Kinokuniya. Biasanya ada satu je. Beli satu, lepas minggu datang satu balik. Kalau ada orang beli hilang, lepas minggu datang satu lagi lah. Jadi saya sentiasa memerhatikan jualan buku ni lah, sebab saya mengkaji tentang buku ini. Jadi dalam buku ni, Imam Birgivi menekankan tentang elemen praktis. Disebutkan dalam itu, misalnya salah satu daripada sifat yang memusnahkan manusia ini adalah sifat ego. Sifat kibr, takabur. Dan sifat takabur dijelaskan tentang bagaimanakah tanda-tanda untuk kita kenal kita ni ada sifat takabur. Dia tidak senaraikan contoh-contoh yang kita dah biasa, takabur ini cakap besar, itu dah biasa dah, memang tahu dah sifat kibr. Tapi ada setengah-setengah takabur yang kita tak perasan. Disebut dalam tu 12 tanda takabur. Antaranya membeli belah di tempat barang mahal, tak nak beli belah tempat barang murah. Biasa buat. Pavilion okey lah. Maidin, kotor kasut. Nak pergi Maidin bukan tempat saya lah. Saya Pavilion. Kurang-kurang pun Jaya Grocers kat Bangi. Mahal-mahal jugalah tu. Katalah macam tu kan. Takabur. Terima jemputan orang kaya, mengabaikan jemputan orang miskin. Kalau kenduri kahwin, Dewan Perdana Felda datang. Kenduri depan rumah tak datang. Takut heel sangkut kat tanah. Katalah contohnya takabur. Bila jalan dengan kawan-kawan, dia suka kawan-kawan jalan kat belakang. Imam Birgivi senaraikan. Suka jalan. Kita jalan, kita suka orang-orang kita jalan kat belakang. Nabi SAW, walaupun hadis itu bermasalah, dia sebutkan situ, tidak suka sahabat-sahabat mengekor di belakangnya. Sebab bila orang pengikut kita jalan kat belakang, dia boleh menyebabkan kita rasa kita ni bagus. Saya ada followers. These are my people. My bodyguards, my whatever lah, apa semua, my companions, apa semua bagainya. Mengundurkan diri, jalan bersama. Jaga benda tu. Masuk dalam majlis, suka orang berdiri, meraihkan ketibaan, berbunga-bunga hati dia. Bila orang sebut macam tu. Dan bila orang buat macam tu, tak ada rasa susah hati. Kata Imam Birgivi, tak ada risau bila orang puja-puja kita macam tu. Datang-datang, suka duduk depan. Macam-macam lah yang disenaraikan. Saya perhati Imam Birgivi marahkan siapa? Kau kena fikir kan? Adakah siapa? Sebenarnya ada tokoh-tokoh yang dikritik dalam tu. Tapi itu topik yang asing lah. Poinnya ialah kita memerlukan. Kemudian bagaimanakah sifat takabur ini nak dirawat? Dia sebutkan, lihat pada hakikat siapa kita, siapa Allah Subhanahu Taala, nilai dosa dan pahala adalah disebutkan, disenaraikan dalam buku itu secara praktikal, tetapi terikat dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. So inilah dia tasawuf. Dan yang terakhir di bawah sistem ilmu-ilmu Islam, Ustaz, macam mana Ustaz? Dah petang dah ni, baru satu ilmu saja. Dengan habis topik ini, kita dah habis 2/3 buku Syekh Sarqawi. Sebab saya sebutkan tadi, ada 6 ilmu. Ilmu pertama 2/3, 5 ilmu yang berikutnya, 1/3 yang terakhir. Jadi insya-Allah kita masih on track lah. Ilmu yang terakhir yang disenaraikan oleh Syekh Sarqawi, ilmu yang ke-6, 6 ke 7? Tak ingat saya. Iaitulah ilmu sistem-sistem Islam. Dalam suasana perjuangan Islam, gerakan Islam, anak-anak muda menyertai aktivisme, jemaah-jemaah, parti-parti politik Islam dan sebagainya, kita mempunyai kecenderungan untuk menjadikan pembelajaran tentang Islam yang pertama ialah ilmu yang ini. Sedangkan Syekh Sarqawi meletakkannya dalam kategori ilmu-ilmu Islam sebagai ilmu yang terakhir. Sebab ini adalah ilmu-ilmu yang sangat ambitious. Kita bercakap tentang sesuatu yang makro. Kita bercakap tentang Islam sebagai satu social order. Islam sebagai satu sistem untuk mentadbir, mengatur. So cakapnya tinggi. Dan biasanya dalam semangat kita untuk memperjuangkan Islam, kita akan lebih gemar untuk membaca dan memahami topik-topik yang ini. Dan saya menyebutkannya itu reflect kepada diri saya jugalah. Kalau di zaman sekolah-sekolah dulu, saya rasa apa yang saya belajar tentang Quran, apa yang saya belajar tentang hadis yang saya sebutkan awal-awal tadi, ada belajar dalam kelas. Tapi passion saya tak ada kat situ. Mana ada pelajar sekolah agama yang berminat dengan apa yang diajar dalam kelas?
Adalah 10 daripada 100 orang kot. Kan 90 lagi semua macam whatever lah, buat belajar je lah kan. Ya Allah, tak sabar nak tunggu kelas pengajian Islam, tasawur Islam. Tak ada, tak usahlah nak bohong. Ya? Betapa pesimis ni saya kan ya. Maksud dia macam tu lah, naturally lah dalam kelas yang formal kan. Maknanya kita belajar. Walaupun bila saya recall balik silibus tahun 1992, saya SPM 1992, pada masa itu dalam subjek pengetahuan agama Islam, apatah lagi pengetahuan agama Islam tinggi, saya rasa kontennya masih menggambarkan keseluruhan Islam. Ayat jihad ada. Dan ayat itu tidak menjadikan kami teroris. Kan? Allah mewajibkan ke atas kamu qital walaupun kamu tidak menyukainya. Ada ayat tu. Kan? Maknanya ayat-ayat yang membicarakan tentang hukum potong tangan. Ada. Dan ayat itu tidak menjadikan pelajar-pelajar UMNO tukar jadi PAS ke PAS tukar jadi UMNO. Tak ada. Kita belajar benda tu. Tapi silibus pada hari ini semua benda tu dah dibuang. Jihad yang tinggal dalam silibus sekolah hari ini ialah jihad tak tidur malam, berusaha keras untuk mendapat A dalam SPM juga adalah satu jihad. Memanglah yang itu pun jihad. Tapi tu jihad nombor 10. Jihad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semua dah buang. Akhirnya apa yang berlaku di Syria? Oh, memanglah orang sana memang kuat bergaduh, geng-geng kuat makan kambing. Itu ayat lah, ayat kurang ajar. Generasi yang tak belajar ayat jihad. Akhirnya yang lahir terbaliklah. Ya, satu ketika anak-anak muda masa zaman-zaman saya dulu, minta maaf dia ada zaman-zaman saya dulu, suka baca topik-topik ni. Islam sebagai satu cara hidup. Hudud, qisas, ta'zir, menegakkan peraturan Islam. Ustaziyatul Alam, form 1, usrah. Ustaziyatul Alam. Ya, kedaulatan Islam. Islam yang berdaulat, memerintah alam. Oh ya, form 1. Baca tu ya, benda-benda tu tadi. Tapi bab-bab yang ni maknanya bab-bab Quran, hadis tu kita culas sikit walaupun dah jalan kelas. Tapi sekarang ni dia jadi terbalik pula daripada itu. Ayat-ayat jihad dibuang, benda-benda semua ni tak baca. Adakah anak muda sekarang ni baca buku Maududi, Qardawi, Said Qutb? Adalah. Kan? Ada juga. Tapi yang ramainya baca buku Aku Terima Nikahnya. Semua kata nak kahwin. Kan? Jadi akhirnya lahirlah Islam lembut, Islam gemah gemalai, Islam cute, Islam comel. Ya, semua-semua benda-benda macam tu. Sampai risau saya kata, kalau lah berlaku peperangan kat Malaysia ni, kan, kalau lah berlaku kat Malaysia ni, adakah kita dikekal beriman? Takut nak tanya soalan tu. Risau tengok. Ya, tapi tak apalah, itu leteran, ya. Yang balik pada sini ya. Allah, tak tahulah. Yang balik pada sininya, Syekh Qardawi kata, ilmu keenam yang kita kena belajar ialah Islam yang mula sifatnya keluar daripada kerangka amalan individu, tetapi melihat Islam sebagai satu sistem. Dan sistem-sistemnya ada pelbagai. Maka antara sistem yang ada sini kita perlu belajarlah. Contohnya macam sistem perundangan Islam, sistem pertahanan, sistem politik. Katalah kita ambil yang paling famous kat depan tu, sebelum yang bawah tu, sistem politik Islam. Apa dia sistem politik Islam? Kalau kita belajar sains politik semasa pada hari ini, ada definisinya yang tertentu sebagai asas kepada sebuah pemerintahan misali yang dinamakan sebagai pemerintahan yang demokratik. Maka Erdogan mula menunjukkan ciri-ciri autokratik, nak jadi diktator. Ini satu bentuk perkembangan yang agak membimbangkan. Okey, dalam penafsiran umum yang ada. Tapi dalam sistem politik Islam, adakah dia terus pergi macam tu, menyetujuinya atau menentangnya? Kita akan baca pula secara teorinya apakah yang ada dalam sistem politik Islam. Dalam sistem politik moden, untuk mencegah daripada berlakunya penindasan autokrasi diktator, maka kuasa diidentifikasi sebagai sekurang-kurangnya 3 jenis kuasa, iaitu kuasa membuat undang-undang, ya, legislatif, kuasa melaksanakan undang-undang, eksekutif, dan juga ketiganya kuasa menghukum kesalahan bagi orang yang melanggar undang,
undang. 3 benda ni tidak boleh berkumpul pada satu pihak. Kalau berkumpul pada satu pihak, pihak itu menjadi diktator. Saya buat undang-undang, awak langgar undang-undang saya hukum awak. Itu diktator. Maka dia mesti diasingkan. Tidak boleh berlaku campur tangan antara parlimen dengan mahkamah. Sebab itu Malaysia tak boleh buat apa-apa dalam kes ibu bapa yang ditahan di Sweden, kerana mahkamah Sweden kebal daripada campur tangan legislatif. Maknanya tak boleh buat apa-apa, supaya mahkamah dapat menegakkan keadilan dan tidak diganggu oleh kepentingan politik. Tafsiran pada hari ini. Patah zaman Nabi SAW, tak jadi macam tu. Yang buat undang-undang Rasulullah SAW, yang execute undang-undang Nabi SAW. Kalau ada orang langgar undang-undang, qadinya, hakimnya ialah Rasulullah SAW. So adakah Rasulullah seorang diktator? Maka dia memerlukan kepada kita review balik. Sebenarnya bagaimana? Dari mana asalnya teori ini? Kenapa di zaman Nabi SAW macam tu? Dan bila zaman Nabi SAW macam tu, adakah pemerintahan jadi diktator? Bilakah pemerintahan demokratik cuba dilaksanakan? Ni agak sensitif, kalau Tun Mahathir dengar suka ni, ya. Tentu maaf saya terlajak mulut pula, ya. Astaghfirullahalazim, ya. Apa ni? Apabila Sultan Mahmud yang kedua, ya, pada sekitar tahun akhir 1700 something, memperkenalkan pembaharuan kepada Daulah Osmaniyah, maka dalam suasana tanzimat, Sultan yang selama ini kedudukannya tidak begitu mengambil peduli terhadap kuasa eksekutif. Maksud dia, wazir-wazir, ketua-ketua ni, apa keputusan-keputusan yang mereka buat, Sultan tak campur sangat. Sikit-sekala je Sultan involve. Sultan Mahmud ubah. Sultan hadir dalam mesyuarat dan dibentukkan untuk menjadi sebuah parlimen. Ada menteri-menterinya. Dan benda itu berjalan. Tetapi bila sampai ke zaman Sultan Abdul Hamid yang kedua, naik takhta 1876, Sultan Abdul Hamid melihat parlimen yang demokratik itulah tempat di mana berkumpulnya orang-orang jahat dalam Daulah Osmaniyah. Dan mereka itulah oppressor kepada masyarakat. Dan tidak ada siapa yang dapat mengengkang jenayah mereka. Lalu Sultan Abdul Hamid menggunakan kuasanya sebagai sultan, membekukan parlimen dan memulangkan semua kuasa ke atas diri dia, supaya dia dapat perbetulkan keadaan yang berlaku. Lalu Sultan Abdul Hamid telah dilabel sebagai pemerintahan kuku besi, Sultan Merah, yang zalim, apa sajalah semua dapat, sebab tidak kena dengan kerangka demokrasi umumnya yang difahami seperti itu. Sehinggalah ke hujung pemerintahannya. Adakah Sultan Hamid melakukan kezaliman? Dia tidak melakukan kezaliman. Walaupun kuasanya mutlak, tetapi dia menggunakan kemutlakan kuasanya untuk menyelamatkan keadaan, memberikan kesejahteraan kepada hidup masyarakat. Pelbagai perkara yang dia lakukan, transformasi yang dia buat, tetapi kerana dia kuasa mutlak, semua ramai yang tidak setuju, dan dipendekkan cerita akhirnya dia telah digulingkan pada tahun 1909. Maka dipulihkan kepada pemerintahan yang bersifat demokratik dengan Atatürk sama semua, dan akhirnya sampailah kepada Sultan dan Khalifah dibubarkan oleh demokrasi. Ya, Hizbut Tahrir tengah dengar beri perhatian, ya. Tun Mahathir tengah dengar perhatian. Adakah Ustaz Sizan ni nak kata pemerintahan diktator itu bagus? Tu Tun Mahathir tengah dengar tu, ya. Lepas tu, adakah maknanya demokrasi menghancurkan Islam? Hizbut Tahrir tengah dengar tu, ya. Dia tidak semudah itu. Tapi nak beritahunya macam itulah. Bila sampai tahun 2014, Recep Tayyip Erdogan telah exercise authority dia, nampak macam pergi tutup YouTube, tutup Twitter, semua. Kita punya pandang, ini adalah pemerintahan yang menyekat hak-hak asasi manusia. So adakah ia bertentangan dengan Islam? Adakah orang Turki terkesan dan melihat bahawa penutupan YouTube dan Twitter sebagai satu rampasan hak asasi mereka yang dilakukan oleh Perdana Menteri? Ada penafsiran yang pelbagai. Jawapan saya bukan ya ataupun tidak. Jawapan saya ialah di situ ada banyak isu. Maka isu-isu ini adalah isu Islam sebagai satu sistem pentadbiran, pemerintahan, politik. Kena belajar. Seorang pendakwah kena belajar. Termasuklah juga dalam sistem keuangan. Sistem keuangan ni
saya kena pergi umrah sekali lagi. Saya kena doa depan Kaabah supaya Allah cabut syaitan kabir yang duduk kat atas bahu saya, yang memberitahu kepada saya ini adalah ilmu yang sangat membosankan. Saya puas mengaji, saya tak minat-minat. Walaupun sangat penting jihad dan sangat besar keutamaan dia, tapi bila masuk aja bab topik muamalat, ekonomi Islam, saya akan muak. Saya akan mengantuk. Tapi jangan ikut saya lah, tuan-tuan dan puan-puan. Topik ini adalah topik yang sangat kritikal dan besar pada meletakkan asas keuangan Islam, tentang sistem dinar, ya, tentang apakah kelebihan, apakah kekurangan, apakah teknikaliti yang perlu diperbaiki, apakah kebejatan sistem yang ada pada masa ini dan sebagainya, benda-benda yang macam itu. Dan bagi pelajar-pelajar yang buat masters PhD dalam Islamic Studies, you are most welcome. Kalau you datang, pensyarah akan segera menyarankan untuk anda fokus pada topik sistem keuangan Islam. Sebab dia memang penting, inting, banyak keutamaan. Cuma untuk orang saya lah Allah Ta'ala jadikan takdirnya. Daripada SPM dulu, tak berjaya-berjaya lagi membuka pintu hati untuk meminatinya. So knowledge saya very basic lah. Very basic in terms of untuk mencegah diri daripada terjebak dengan urus niaga, jual beli yang membabitkan riba ke apa ke. Adalah serba sedikit pengetahuan benda tu. Tapi nak lebih-lebih, nak syarah memang tak reti. Tapi itu kena belajar. Ringkasannya, ya, semua ini adalah merupakan ilmu yang juga perlu dipelajari, ya, tentang hubungan antarabangsa. Ada international relationship. Masa saya belajar di Jordan dulu ada satu subjek, international relationship, al-alaqat ad-dawliyah, ya, Islam wal alaqat ad-dawliyah, belajar. Walaupun masa belajar tersebut isi kandungannya banyak yang saya tidak setuju. Ya, saya tidak setuju sebab anti Daulah Osmaniyah. Anti Daulah Osmaniyah pada benda yang betul tak mengapa. Tapi kalau anti dengan mendatangkan fitnah, tak boleh. So pensyarah saya sebut dalam kelas, dia kata Daulah Osmaniyah, polisi dia apabila dia memerangi satu tempat, dia Islamkan penduduk tu, selepas penduduk itu Islam, dia tinggalkan mereka dalam kejahilan. Wish, tak boleh terima lah. Tak setuju. Bergaduh dengan lecturer, habis satu hari. Ya, dari satu hari tu saya dua je bercakap dengan pensyarah. Walaupun tak apa-apa benda saya cakap, tapi dia memberikan kenangan manis kepada dirilah bahawa masa belajar jangan taklid buta. Kalau lecturer tak setuju pun suarakan, nyatakan, ya, benda-benda ni tadi. Saya baru dimaklumkan semalam oleh seorang sahabat bahawa silibus STAM, ya, anti Daulah Osmaniyah, ya, menyebutkan tentang kezaliman Daulah Osmaniyah. Saya tak sempat lagi semak isi kandungan silibus tersebut. Saya rasa dia perlu kita review lah. So itu sedikit daripada perbincangan kita pada bahagian yang pertama, iaitulah ilmu-ilmu Islam yang terbahagi kepada 7 ilmu yang menjadi kewajipan bagi umat Islam untuk mempelajarinya. Baik, sebelum kita masuk pada tajuk yang kedua, Allah Ustaz. Kita berhenti sekejap. Ya, kita berhenti sekejap. Habis berapa? Habis 4.30 ke 5? Cik tanya pula, ya. Demokratik. Ya. Kalau ikut jadual yang diberikan 5.30. Oh, 5.30. Okey dah, 5.30. So kita berhenti sekejap 10 minit. Saya intro sikit saja pada bahagian sejarah ini sebelum kita sambung. Jadi kalau ada tuan-tuan puan yang nak pergi ke tandas ke apa ke, silakan. Kita mula semula pada pukul 4.30, ya, sekarang ni 4.19. Pelan-pelan lah sambil itu 4.30 kita akan start balik sedikit dengan kalau ada sebarang persoalan yang boleh saya bawa balik untuk fikir cari jawapan pun saya lalukan, insyaAllah. So feel free untuk ambil angin sikit, pergi toilet ke, kita sambung sikit dan kita akan habis by 5 o'clock. InsyaAllah saya tak pergilah sampai 5.30, ya, insyaAllah. Wallahu'alam.